Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Semestinya anda sedang bersama kami di saluran TV1, berita RTM dan juga penseriman secara dalam talian di RTM Klik. Pagi ini anda bersama saya Ismail Adnan dan saya Syafiqah Ishak, pastinya di saluran berita RTM My Preview 123. TV1 juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik. Hari ini kami bersiaran secara langsung dari studio N1 Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Kami akan bawakan pelbagai pengisian untuk anda, tapi kita mulakan terlebih dahulu berkaitan dengan isu ayam, di mana semalam telah tamatnya sebenarnya subsidi berkaitan dengan ayam ini. Ini berikutan kita tidak mahu berlakunya ketirisan subsidi ini, Ismail, kerana sebelum ini ayam ini, harga yang murah ini dinikmati bukan saja golongan yang tidak mampu tetapi juga warga asing dan juga golongan yang mampu. Jadi dengan penamatan subsidi ini, sebenarnya kerajaan telah mengeluarkan subsidi keseluruhan sebanyak 3.8 bilion bagi menampung kos ayam dan telur sejak Februari 2022. Okey, dan sebenarnya tinjauan rata-rata peniaga juga turut menjual harga ayam di pasar harian pada semalam sebenarnya dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan RM9 ke RM9.40. Kalau sebelum ini harga maksimum ataupun harga ceiling itu adalah RM9.40. Jadi rata-rata juga masih juga pasar-pasar utama dan juga pasar besar juga menjual RM8.50 sehingga ke RM9. Jadi diharapkan dalam masa seminggu ini para peniaga ataupun para pembekal akan memastikan harga ayam itu berada pada kadar yang kompetitif dan juga ditawarkan pada harga yang berpatutan kepada pengguna, khususnya selepas subsidi ayam ditamatkan selepas diumumkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ya, betul. Ini kerana susulan stok dan pelanggan ayam sebenarnya masih mencukupi ketika ini dan berdasarkan jaminan pihak industri yang mampu untuk menjual pada harga yang lebih rendah berikutan kos pengeluaran semakin stabil. Jadi seperti mana Ismail katakan tadi, diharapkan kepada para pengusaha dan juga peniaga di luar sana tidak menaikkan harga sewenang-wenangnya, dan sekiranya terdapat peningkatan harga ayam, nasihat yang kita ingin berikan kepada pengguna di luar sana ialah untuk perlu bijak membuat perbandingan harga menggunakan aplikasi mudah alih Price Catcher yang dibangunkan oleh KPDN. Jadi ini kita boleh memilihlah lokasi dan juga melihat bagaimana sebenarnya harga-harga ayam di setiap lokasi tersebut. Okey, Price Catcher ini amat membantu untuk anda mengenali dan juga mendapatkan harga-harga yang terbaik di sekitar kawasan anda berhampiran. Okey, dan seterusnya juga ini juga dinasihatkan supaya orang ramai membuat laporan kepada KPDN dalam mendapati harga dan makanan berasaskan ayam didapati tidak munasabah sehingga membebankan pengguna. Dinyatakan oleh pengarah KPDN Kedah, tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga mengambil kesempatan atas keputusan kerajaan menamatkan subsidi kawalan harga ayam berkuat kuasa secara rasmi semalam sebenarnya. Jadi tindakan tegas kepada peniaga yang menaikkan harga sesuka hati akan dipantau oleh pihak kerajaan. Berikutan dengan penamatan subsidi ayam ini, adanya jualan rahmah, ada juga pemberian sumbangan tunai rahmah. Jadi kita lihat terlebih dahulu di mana hampir 60% penduduk dewasa Malaysia memanfaatkan bantuan sumbangan tunai rahmah tahun ini, yang mana tarikh pembayarannya akan bermula pada 7 hingga 9 November yang akan dikreditkan terus ke akaun bank. Okey, dan 7 hingga 9 November akan dikreditkan nilai pembayaran fasa 4 5.22 juta penerima sedia ada dan 280,000 penerima rayuan. Okey, itu untuk sumbangan tunai rahmah. Anda boleh menyemak kelayakan anda untuk STR tersebut. Dan seterusnya adalah lawatan Perdana Menteri Belanda ke Malaysia yang telah pun melunaskan dan juga menyempurnakan lawatan beliau dan juga bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan selepas itu beliau juga berlepas ke Vietnam meneruskan lawatan kerja selepas selesai lawatan kerja di Malaysia selama 2 hari. Ya, perbincangan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi memperkukuhkan lagi kemajuan hubungan Malaysia-Belanda, terutama kerjasama di dalam bidang perdagangan, pelaburan, pertanian, agri-komoditi dan juga mengenai isu Islamofobia serta meneroka bidang-bidang kerjasama terbaharu. Jadi bercakap mengenai Islamofobia ini, Belanda sebenarnya menghormati pendirian Malaysia terhadap isu Palestin ini, dan Belanda juga mengatakan mereka bersetuju adanya langkah segera untuk menghentikan serangan. Perdana Menteri berkata demikian ketika mengadakan pertemuan semalam, dan juga Perdana Menteri mengambil kesempatan untuk menerangkan kepada Ruth tentang erti keperluan mengadakan persefahaman tanpa timbul sikap prasangka, kebencian
kebencian terhadap kaum lain, warna kulit mahupun Islamofobia. Nota yang diberikan oleh Amerika Syarikat terhadap untuk menarik balik tindakan menyokong Palestin ini sebenarnya sudah pun diterima oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetapi Malaysia tegas dalam pendirian untuk menafikan dan juga untuk menolak sebarang bentuk kekejaman dilakukan oleh rejim Zionis Israel terhadap Palestin. Jadi kita harapkan agar situasi ini akan berubah menjadi lebih baik, khususnya kepada perjuangan Palestin untuk membebaskan tanah air. Ya, sedikit lagi perincian mengenai lawatan ini, di mana Belanda juga setuju untuk meneruskan lagi kolaborasi dalam industri sawit 5 tahun lagi. Jadi kalau kita melihat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata semalam, ia bertujuan meningkatkan lagi kesedaran dan juga mempraktikkan amalan pertanian yang baik. Dan jelasnya, Belanda bukan sahaja pengimport terbesar minyak sawit dari benua Eropah, malah sentiasa menyokong program yang membantu pekebun-pekebun kecil. Ya, okey. Dan sebenarnya hubungan dua hala antara Malaysia dan Belanda ini akan menguntungkan kedua-dua negara, khususnya apabila ekspor negara akan dapat ditambah baik dari segi ekspor komoditi ke negara Eropah tersebut. Itu antara perkongsian kita boleh bawakan pada pagi ini, Kak? Kita nak berehat seketika selepas ini. Banyak lagi sebenarnya pengisian yang kami kongsikan bersama dengan anda, tapi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Terutama Encik Yasir Arafat sudah pun tiba di perkarangan pintu utama Stadium Negara, disambut oleh pengerusi jawatan kuasa sambutan Saudara Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berhimpun pada petang ini untuk menyatakan sokongan kita yang padu dan bulat, dan untuk menyampaikan mesej ini dengan terang. Pertama, kepada rakyat Palestin, bahawa kerajaan dan rakyat Malaysia bersama-sama dengan perjuangan rakyat Palestin. Malaysia terus konsisten mempertahankan hak asasi rakyat Palestin, pastinya bersama Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kunjungan beliau ke Riyadh bagi menghadiri sidang kemuncak pertama ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC baru-baru ini adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan dalam menyatakan pendirian kepada dunia berhubung isu tersebut. Ketegasan Malaysia tidak bermusim apabila berlaku konflik yang memuncak di Asia Barat tersebut. Sebaliknya, tidak berubah sejak dahulu lagi. Bagi Datuk Seri Anwar, keteguhan pendirian beliau tidak pernah pudar sejak berkecimpung dalam arena politik negara. Beliau akan terus lantang bersuara mengenai isu Palestin atas nama kemanusiaan dan keamanan bersama dunia. Krisis Gaza yang sangat memprihatinkan kerana pendirian kita ialah menghentikan segala bentuk serangan dan keganasan yang mengorbankan nyawa rakyat yang tidak berdosa, termasuk wanita dan anak-anak. Ketegasan Malaysia memperjuangkan isu penduduk Palestin yang berterusan dizalimi Israel turut mendapat simpati rakyat negara ini. Solidariti warga Malaysia diterjemahkan menerusi bantuan yang telah wujud sejak dahulu dikendalikan beberapa NGO. Kebersamaan pemimpin dan rakyat bersatu hati menjadi pembangkit yang diharapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai langkah kecil Malaysia dalam isu geopolitik di Asia Barat, sekaligus dapat membantu mendorong negara-negara lain untuk turut membantu Palestin.
Ya, kita. Ismail. Jelas menunjukkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menunjukkan sokongan beliau terhadap apa sahaja yang diperjuangkan di Palestin sejak dahulu lagi sebenarnya. Very consistent. Ya, dan sebenarnya pada minggu lalu dengan pembukaan sepadan di Rafah, sebenarnya dalam pembukaan sepadan dalam waktu yang seketika itu, Malaysia juga telah pun menghantarkan bantuan-bantuan kemanusiaan, khususnya bantuan-bantuan berbentuk perubatan dan juga bantuan-bantuan yang diperlukan kepada mereka yang terjejas di bumi Gaza. Dan sememangnya MAPIM dalam konteks ini juga dalam kutipan yang telah pun disempurnakan melalui rakyat Malaysia untuk memastikan agar sumbangan itu dapat disalurkan terus kepada saudara kita yang berada di bumi Gaza, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, seterusnya Ismail, kita nak terus saja bersama dengan rakan kita untuk seleksi pagi hari ini bersama dengan Selangor FM. Rakan kita di sana telah pun bersiap sedia. Silakan DJ Apis dan juga DJ Jid. Apa yang menarik hari ini? Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ismail dan juga Syafiqah di SPM seleksi pagi hari ini di Kontes Selangor FM dan juga SPM bersama dengan saya Jid Zulkifli dan juga Hafiz Rizwan kat sini. Okey Hafiz, dari Sungai ke Segara, Palestin pasti menang insya-Allah untuk rakan-rakan kita dan juga saudara se-Islam kita di sana. Dan untuk hari ini untuk seleksi pagi di Selangor FM, kami bawakan kepada anda. Anda boleh dengarkan kami di RTM Klik dan juga anda boleh hubungi kami dan juga untuk like dan share di Facebook kami Selangor FM 100.9 dan anda juga boleh saksikan kami di TV1 dan juga RTM Klik untuk siaran langsung ini juga Hafiz. Okey, dalam tugasan kami dalam segmen Inspirasi Selangor FM, sarapan terbaik anda sekarang ini macam biasalah hari Isnin sampai hari Khamis dalam Inspirasi kita ada topik borak pagi. Untuk pagi ni kita nak ajak anda borak manisnya masa bercinta. Memang manis. Kalau ada kenangan-kenangan yang nak kongsikan, anda boleh kongsikan di talian WhatsApp 0193304425 atau voice note pun boleh juga, ataupun nak calling kami 0322873203 ataupun 0322873204. Tak lupa juga boleh komen-komen juga dekat IG atau Facebook live kita sekarang ini Selangor FM 100.9. Okey, bukan tu je sebenarnya kami di Selangor FM ni bulan November, sepanjang November ni ada yang baharu dan menarik menanti anda. Cantik. Apa kas diberi nama iaitu podcast Selangor FM. Podcast orang Selangor. Podcast orang Selangor. Podcast orang Selangor. Bermula November setiap hari Isnin di YouTube, portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan dan juga tepat. kami akan beritahu anda lah untuk topik yang pertama tu bersama dengan rakan kita, rakan podcaster kita. Setiap minggu akan berubah-ubah Hafiz. Bukan podcaster yang sama saja kita bawakan kepada anda. Tak lupa juga pada hujung minggu program yang seronok ataupun program yang menanti anda dekat sekitar Selangor ini iaitu Karnival Ehsan Rakyat Dusun Tour. Kali ini mereka nak kongsikan rezeki di mana ia akan berlangsung pada 4 November 2023 pada hari Sabtu ni pukul 8 pagi sampailah pukul 2.30 petang di tapak Pasar Pagi Batu 14 Hulu Langat, di mana aktiviti-aktiviti menarik menanti anda. Ada pemeriksaan kesihatan, cabutan bertuah, booth kongsi rezeki, beras, gula, minyak percuma menanti 500 pengunjung terawal. Ada juga pameran agensi jabatan, pertandingan mewarna artis pentarama dan ramai lagi, dan banyak lagi aktiviti yang menanti anda. Jadi orang ramai dijemput hadir ke tapak Pasar Pagi Batu 14 Hulu Langat pada hari Sabtu ni, insyaAllah. Okey, jadi untuk anda juga jangan lepaskan peluang sebab 500 pengunjung tu akan terima barangan asas lah. Jadi siapa nak bagikan daripada anda, bolehlah luangkan masa hujung minggu ini. Sekali lagi anda boleh jemput dan juga datang pagi-pagi lah di Senam Robik. Ada Senam Robik juga. Dan hari ni 2 November 2023 JR juga jualan Isra Rahmah di Sementa Masjid Jamiul Ahas Nisah Batu 3, di Sungai Air Tawar Pusat Khidmat Masyarakat Dun Sungai Air Tawar, dan di Banting Flat Bandar Sungai Emas. Okey, jadi itu aktiviti hari inilah. Jadi kepada anda yang lain juga, anda boleh dengarkan kami iaitu di Selangor FM 100.9 dan kita nak kembali semula boleh? Boleh. Bersama dengan Ismail dari Sungai ke Segara, Palestin pasti menang. Kembali semula bersama dengan Ismail di SPM. Silakan Ismail.
Ya, terima kasih sahabat saya di Selangor FM. Jangan lupa Uppercast ataupun podcast Selangor FM bersama dengan rakan-rakan penyampai yang disiarkan seperti mana yang telah pun dikongsikan seketika tadi untuk anda mendapatkan perkongsian lanjut dan juga mendengarkan apakah antara perbualan dan juga perkongsian mereka di podcast tersebut. Seterusnya kita juga nak bercakap berkenaan tentang kewangan Islam sosial dalam memenuhi tuntutan maqasid syariah. Dua perkara penting yang perlu dilunaskan iaitu maqasid syariah yang mana 5 perkara ataupun 5 elemen dalam maqasid syariah untuk melindungi kepentingan agama, maruah dan sebagainya. Dan kewangan Islam sosial ini boleh diterjemahkan dari segi bagaimana pengamalan kewangan Islam itu dalam aspek wakaf, zakat dan sebagainya. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang tuntutan maqasid syariah dan juga kewangan Islam sosial ini, saya bersama dengan Profesor Dr. Baharum Abdul Hamid, Profesor Ekonomi Universiti INSIAF, Naib Presiden Persatuan Ekonomi Gunaan Asia. Apa khabar? Selamat pagi Prof. Dr. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Ekonomi ataupun kewangan Islam sosial, ya, untuk disesuaikan dengan kerangka maqasid syariah. Terlebih dahulu mungkin kita boleh mulakan dengan apa yang boleh kita fahami berkenaan kewangan Islam sosial ini, Prof. Selalu kita dengar mengenai kewangan Islam. Ya. Kewangan Islam ni selalu diperkatakan adalah mengenai perbankan dan juga capital market. Kewangan Islam sosial ni dia selalunya mengambil orang kata backstage. Sebab dianggap satu yang kecil. Bila sebut kewangan Islam sosial, kita teringat zakat, wakaf dan sedekah. Ya. Tetapi dalam konteks yang lebih luas juga termasuk ar-rahnu dan juga takaful. Kewangan Islam sosial ni selalu pandangan orang adalah sesuatu yang kecil, hanya untuk orang miskin, hanya membantu membasmi kemiskinan, asnaf dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kewangan Islam sosial ini adalah satu cabang yang mempunyai potensi yang amat besar, yang harus diterokai. Khasnya apabila kita menghadapi masalah bencana kemanusiaan seperti yang kita hadapi sekarang ini. Sebab nama pun kewangan Islam sosial. Jadi dia tidak mengutamakan komersial. Kalau kita kata Islamic banking ataupun Islamic capital market, ada elemen mencari keuntungan di situ. Tetapi kewangan Islam sosial adalah satu kewangan Islam yang cabangnya mempunyai hasrat yang tulen, membantu umat secara sejagat dan selari dengan prinsip maqasid, memberitakan atau menceritakan keluhuran agama Islam dan harus digunakan untuk demi kelangsungan hidup, menjaga nyawa, jiwa, keturunan akan datang, generasi akan datang dan sebagainya. Jadi kewangan Islam sosial ini harus diteroka dengan lebih luas lagi, merentasi sempadan. Kita sebut wakaf, kebanyakan orang hanya memikirkan mewakafkan tanah untuk kubur, sekolah dan sebagainya. Tetapi mereka lupa bahawa wakaf juga boleh merentasi sempadan sebagaimana yang berlaku sekarang, krisis kemanusiaan di sana. Kita boleh melakukan wakaf tunai dan ini boleh digunakan untuk menyelenggara ataupun membina infrastruktur. Begitu juga zakat, selain daripada sumbangan tunai kepada kita kata orang miskin secara tunai, kita juga boleh melakukan ianya sebagai satu sumber untuk memberi pendidikan, memberi satu peluang perniagaan dan sebagainya. Jadi saya minta mereka yang di luar sana, pihak-pihak institusi seperti INSIAF dan sebagainya untuk menjadi lebih inovatif, menggunakan kewangan Islam sosial ini secara lebih meluas dan mendatangkan pulangan yang lebih baik demi kemaslahatan dan demi memperjuangkan maqasid syariah. Saya pernah terbaca satu laporan, kalau kita ikutkan sebenarnya kapasiti dan kekuatan wakaf maupun zakat dalam konteks negara kita sahaja sangat banyak, Doktor. Jadi pengurusannya itu penting kerana kita menguruskan suatu capital ataupun suatu pengurusan wang ataupun pengurusan harta yang bernilai ratusan juta ringgit. Jadi bagaimana untuk kita memastikan agar bukan saja menjadi inovatif tetapi pengurusannya itu juga efektif supaya sampai kepada sasaran dan juga sampai kepada tujuannya? Satu soalan yang menarik, Ismail, sebab kita kata apabila orang berwakaf, dia menyerahkan kembali hartanya kepada Yang Maha Esa. Jadi untuk memastikan mereka mendapat pulangan adalah menjadi tanggungjawab kepada pemegang-pemegang amanah ini untuk memastikan bahawa apa yang diwakafkan itu mendatangkan pulangan yang sewajarnya. Kalau di negara-negara Timur Barat, kita kata seperti Turki, Mesir, universiti pun berjalan atas konsep wakaf. Jadi kita juga harus melihat ini dan melangkah ke hadapan
dan juga kita menggunakan bagaimana kewangan Islam sosial, wakaf, zakat dan sedekah ini untuk lebih optimum. Sebagai contoh, pihak INSIAF University pernah melakukan satu projek bersama salah sebuah bank Islam, bank Islamik, untuk menjalankan apa yang dipanggil urban farming, di mana duit zakat wakalah digunakan untuk memberikan peluang bertani untuk mereka yang miskin bandar. Dan ini memberikan mereka pulangan sewajarnya sebagai pendapatan sampingan, juga dapat mengurangkan kos kenaikan harga di dalam pertanian. Jadi ini yang saya kata, kita harus menggembeling semua pihak penyelidik, pihak akademia, pihak pentadbir untuk mencari jalan selain daripada hanya terlalu sempit atau jumud, kita memikirkan cara bagaimana pulangan itu dapat dimaksimumkan. Saya tertarik apabila Prof. Dr. menyebut berkenaan tentang memaksimumkan pulangan dan juga sumbangan tersebut. Tahun ini sebenarnya kita menyasarkan seperti mana kenyataan Perdana Menteri untuk menoktakan miskin tegar. Ya. Dalam perihal miskin tegar ini ataupun untuk membantu asnaf lah boleh kita katakan. Sebenarnya sumbangan-sumbangan ini amat penting untuk mengeluarkan golongan ini daripada kemiskinan tegar. Jadi apa peri pentingnya untuk kita melihat sumbangan yang disalurkan mungkin yang lebih berkemampuan bagi memastikan agar isu kesenjangan pendapatan ataupun kesenjangan antara yang kaya dan juga miskin itu akan dapat dikecilkan, Doktor? Betul, Ismail. Kalau kita lihat dari segi atas kertas, tidak harus wujud golongan miskin tegar di Malaysia. Ini berdasarkan zakat yang seharusnya dibayar oleh golongan yang seharusnya membayar zakat. Jadi ada berlaku sedikit kekilafan kat situ. Where did we go wrong? Okey. Begitu juga. Jadi bila kita memastikan kata menoktakan miskin tegar, kita tak mau menoktakan miskin tegar hanya untuk tahun ini. Maksudnya kita bagi dia duit, dia keluar daripada miskin tegar, tahun depan dia kembali ke miskin tegar. Jadi kita harus memastikan ada kesinambungan. Kat sini saya kata kita harus memberikan mereka peluang. Golongan miskin tegar ni harus diberikan peluang pendidikan, keusahawanan, pertanian dan sebagainya agar mereka boleh terus memperbaiki kehidupan mereka. Dan bukan sekadar keluar menoktakan hanya untuk satu tempoh yang kecil dan kembali ke miskin tegar. Jadi di sini saya ingin melihat macam mana saya kata tadi, bagaimana kita melihat kewangan Islam sosial. Sosial itu menggambarkan memberikan satu pulangan yang baik bukan sahaja kepada golongan yang memerlukan, malah negara. Jadi negara juga dapat menjimatkan duit daripada memberikan bantuan seperti STR dan sebagainya jika mereka ini dapat ditackle melalui kewangan Islam sosial. Apakala Prof. Dr. menyebut berkenaan kerjasama institusi seperti INSAF dan juga institusi perbankan, ya, tidak kira sama ada perbankan konvensional ataupun perbankan kewangan Islam, kita seharusnya mempunyai kerjasama seperti ini untuk merancangkan lagi dan juga untuk mempelbagaikan, kita kata, mood mungkin keuangan tersebut dan juga mood untuk macam tuntutan bagi produk-produk pelaburan tersebut. Jadi apa mungkin kita perlu berinovatif dalam produk-produk pelaburan Islam khususnya apabila kita menjadikan wakaf, zakat dan sedekah ini sebagai satu bentuk inovasi mungkin pelaburan yang menguntungkan dan juga keuntungan itu akan diagihkan atau dibahagikan kembali kepada golongan yang memerlukan. Memang amat tepat sekali. Itu yang kita kata, apabila kita membicarakan kewangan Islam sosial, kita tidak boleh lari daripada membicarakan maqasid secara seiringan. Jadi apabila pihak perbankan, pihak institusi, pihak organisasi, pihak akademia, kesemuanya memikirkan maqasid sebagai satu payung, maka insya-Allah apa saja langkah yang dilakukan adalah langkah yang tepat. Jika mereka mengatakan mereka menjalankan satu perniagaan yang menceritakan keluhuran agama, prinsip maqasid yang pertama, maka mereka akan melakukan perniagaan secara beretika. Dan mereka akan melakukan inovasi yang memberikan keluasan kepada jiwa manusia. Mereka akan tidak akan menjerat peminjam atau pembiaya jika mereka memikirkan prinsip maqasid ketiga, iaitu generasi akan datang. Jadi jika kita memikirkan maqasid ini sebagai satu payung untuk apa saja aktiviti dan inovasi, insya-Allah kita semua akan menuju ke perkara yang sama di mana tingkat sosial ummah secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Okey. Cuma saya terdetik apabila pernah dicadangkan supaya dijadikan suatu payung, ya, untuk pengurusan
sistem keuangan Islam sosial ini seperti mana wakaf ataupun zakat dijadikan dalam satu bentuk payungan persekutuan. Mungkin sebelum ini melihat dan juga merujuk kepada kapasiti pengurusan agama, merujuk kepada Jabatan Agama Negeri masing-masing. Jadi apa perlunya kewujudan institusi di peringkat persekutuan ataupun payungan di peringkat persekutuan itu untuk memastikan pengurusan wakaf ini adalah lebih menyeluruh dalam konteks pengurusan keuangan Islam. Saya rasa di dalam rancangan Malaysia yang terbaru serta bajet 2024 sudah dimasukkan elemen-elemen maqasid. Okey. Sudah dimasukkan elemen-elemen memperkasakan keuangan Islam sosial dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan satu arah yang baik. Jadi cuma kita kena follow up, kita kena memastikan pelaksanaan. Jika kita boleh gairah mengikut apa yang dipanggil jargon barat, bila Sustainable Development Goal, kita pun membicarakan Sustainable Development Goal. ESG, kita membicarakan ESG. Kenapa kita tidak berbangga dengan maqasid? Kenapa kita tidak mewar-warkan maqasid? Kan? Jadi ini memerlukan keseluruhan kita. Bila saya kata keseluruhan, pihak eksekutif seperti kerajaan, jangan hanya di bajet 2024 sahaja, teruskan memperkasakan. Pihak institusi, pihak perbankan dan sebagainya, apa saja dilakukan, iringkan dengan maqasid. Jadi kita akan memperkasakan maqasid. Sebenarnya maqasid ini sudah wujud 1400 tahun yang dahulu. Berbanding dengan SDG, MDG, ESG, MSG, apa sahaja yang baru wujud. Kan? Dan senantiasa berubah-ubah mengikut tempoh masa. Maqasid itu kekal. Jadi kita kembali kepada asas, kita memperkayakan maqasid dan insya-Allah kita dapat memperkayakan keuangan Islam sosial dan kemakmuran umat keseluruhan. Kembali kepada prinsip Al-Quran dan Al-Sunnah. Malaysia antara negara yang dikatakan peneraju ataupun yang terkehadapan dalam konteks keuangan Islam. Cumanya untuk kita menarik lebih banyak minat pelabur ataupun negara kepada tumpuan Malaysia sebagai hub keuangan Islam ini, apakah potensi keuangan Islam ini dan menjadikan Malaysia sebagai peneraju keuangan Islam, apakah realistik dalam situasi konvensional dan juga situasi kapitalis pada ketika ini? Saya melihatnya amat rasional dan amat kita kata realist. Sebab apa? Kalau kita lihat sekarang ni secara purata kita sudah menghampiri 42% perkongsian perbankan itu sudah merujuk kepada keuangan Islam. Ada satu bank yang sudah mencecah 60%. Dan saya ingin melihat ini sebagai langkah yang lebih ke hadapan. Jika sebelum ini kita melihat Malaysia sebagai Islamic Finance Hub, kita melihat kepada konteks lebih luas ASEAN sebagai Islamic Finance Hub, dan kita boleh memperkasakan. Dan kita insya-Allah kita mengembalikan tenaga, kita mempunyai perancangan yang baik dan pelaksanaan yang baik. Saya rasa kita sudah mengalami beberapa krisis, ASEAN Financial Crisis dan sebagainya. Dan kita telah buktikan keuangan Islam lebih mapan. Kita teruskan perjuangan ini. Sumber rujukan ini pastinya perlu juga mendapat kerjasama daripada institusi pendidikan ataupun institusi pembelajaran. Jadi INSEF sendiri sebagai salah satu daripada institusi rujukan juga. Apa mungkin inovasi-inovasi dan juga cadangan-cadangan penambahbaikan akan terus giat dilakukan oleh pihak INSEF? InsyaAllah pada bajet yang baru-baru ini sejumlah 20 juta ringgit telah pun diagihkan kepada INSEF bersama dengan MIFC, di mana tujuan khususnya adalah untuk memperkasakan inovasi dan kreativiti di dalam keuangan Islam secara amnya. Dan saya pasti insya-Allah wang bajet ini adalah wang pembayar cukai dan kita akan gunakan secara baik untuk melakukan inovasi dan kreativiti, memperkasakan keuangan Islam khasnya dan juga secara keseluruhan maqasid syariah. InsyaAllah untuk kita sama-sama menjaga 5 prinsip maqasid syariah. Terima kasih Profesor Dr. Bahru Ahmad Hamid, Profesor Ekonomi Universiti INSEF dan juga Naib Presiden Persatuan Ekonomi Gunaan Asia kerana bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kita sama-sama menyaksikan dan juga memastikan agar keuangan Islam sosial ini akan dapat memenuhi tuntutan maqasid syariah. Terima kasih Prof. Dr. bersama kami pada pagi ini. Kita nak berehat seketika dan kita nak ke cerita pagi Sarawak, Festival Craft Tekstil Borneo bersama dengan sahabat kita Lydia Yusrina Abdul Elias untuk membawakan laporannya. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Sekarang ini saya berada di tebingan Sungai Kuching bersempena Regata Sarawak 2023. Pelbagai festival yang diadakan di sini dan salah satunya Festival Craft Tekstil Borneo yang memaparkan keindahan dan keunikan hasil seni kraft dan tekstil tempatan. Bersama saya ketika ini merupakan seorang pengusaha kraft daripada kaum Kayan berasal dari Rumah Beluh Sungai Asap Belaga, iaitu Puan Koni. Silakan Puan Koni. Selamat pagi Puan Koni. Ya, selamat pagi. Okey, baik Puan Koni boleh kongsikan sedikit dengan penonton Selamat Pagi Malaysia, apakah keunikan hasil kraft tangan di sini? Keunikan hasil kraft tangan yang ada di sini pada kali ini adalah hasil tangan kita, baik dari segi sulaman manik dan juga anyaman ajat, topi dan sebagainya. Okey, baik. Kalau dilihatkan, kebanyakan produk yang dijual sini adalah daripada hasil rotan dan manik. Sudah pasti proses pembuatan pun agak rumit dan masa yang panjang untuk disiapkan. Jadi biasa berapa lama satu anyaman ini disiapkan? Setiap bentuk produk yang kita hasilkan, kita mengambil masa tergantung kepada jenis produk tersebut ataupun reka bentuk produk tersebut. Contohnya, selendang yang kita hasilkan sebab saiz agak lebih besar dan panjang, memakan masa dalam 1 hingga 2 bulan, dan rantai ini pula sebab terlalu halus, kita boleh menghasilkannya dalam masa 3 ke 4 hari. Okey, baik. Akhir kata dan pesanan Puan Koni untuk penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Saya menyeru kepada orang luar di sana supaya tampil dan hadir ke booth-booth jualan kraft tangan di waterfront, kerana di sini ada dijual berbagai jenis hasil tangan usahawan tempatan dan diminta semua hadir untuk memberi sokongan kepada kami semua. Baik, terima kasih Puan Koni kerana sudi berkongsi untuk cerita bagi Sarawak kali ini. Kepada kita orang di luar sini, jom datang beramai untuk memeriahkan lagi suasana di Regata Sarawak 2023 kali tu. Okey, apapun kembali kepada rakan di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Okey, terima kasih Lydia, cantik berbaju pink di Sarawak. Terima kasih untuk cerita pagi Sarawak. Seterusnya, ada satu festival yang bakal berlangsung Sabtu ini, iaitu 4 November di Stadium Shah Alam bermula 10 pagi hingga 9 malam, iaitu Festival of Speed Recharge. Dan untuk menerangkan lebih lanjut mengenai festival ini, saya bersama dengan Tuan Hasbul Hakim Abdul Rahman, Ahli Majlis Tertinggi MIDA, pengerusi penganjur Festival of Speed Recharge. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Ika. Okey. Kerana sudi menjemput saya dan juga RTM dan selamat pagi. Okey, terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kita dan difahamkan. Festival ini bagi memartabatkan lagi sebenarnya sukan pemotoran di Malaysia dan juga dengan harapan untuk meningkatkan lagi sektor pelancongan khususnya industri pemotoran ini. Sedikit latar belakang mengenai Festival of Speed ni. Ya, Festival of Speed ini adalah kerjasama bersama dengan Kementerian Pelancongan di mana kami cuba menghidupkan kembali ekonomi setempat dari segi pelancong domestik. So bermakna adanya acara seperti Festival Speed ini dapat lebih meriahkan lagi industri pelancongan yang ada di Malaysia ni. Macam saya katakan tadi, ianya berkaitan dengan sukan pemotoran. Jadi pastinya ramai di luar sana tertunggu-tunggu dan tenanti apa sebenarnya festival ini. Kaitannya bagaimana? Ya, Festival Speed ni kita cuba nak menghubungkan pencinta sukan motor dan juga kekeluargaan, di mana kita lebihkan aktiviti kanak-kanak. Kita ada Supa Dupa, petting zoo dan juga drift kereta dan juga stunt motor. Okey. Biasanya kalau event-event seperti festival ni, di mana khususnya kepada pencinta motor atau sukan motor, biasanya kanak-kanak selalu dipinggirkan. Kali ini kita bawa sekali dalam satu acara ini. Yalah, mungkin bapaknya seronoklah pergi ke festival macam ni. Kesian anak-anak tak tahu nak buat apa kan. Tapi untuk kali ini ada juga aktiviti menarik untuk anak-anak. Okey, mungkin boleh perincikan lagi apa di antara aktiviti sepanjang pukul 10 hingga 9 malam ini. Okey, event ini berlangsung pada satu hari, 4 November
pada pukul 10 pagi sampai 9 malam. Kita ada buat aktiviti di mana kita nak ajak khususnya kepada warga Shah Alam 10 biji motor. Kita akan tukar rantai percuma di tapak acara tersebut. Dan juga kita ada buat lucky draw. Kita akan bagi hadiah seperti gear, helmet, bakul motor and banyak lagi hadiah. Ada cash prize winner, hadiah wang tunai. So antara itulah kalau nak tahu lebih lanjut kena datang. Mungkin ada tak juga ikon-ikon pemotoran yang akan terlibat sekali dalam festival kali ini? Ada, tapi rahsia. Betul. Kena datang. Kena datang pada 4 November. Okey, kalau anda boleh lihat di kaca TV, ini merupakan kereta-kereta yang akan dipamerkan sebahagiannya. Ya. Okey, mungkin boleh ceritakan lebih lanjut apa jenis-jenis kereta yang akan dipamerkan nanti? Kami ada kali ini kita lebih kepada sukan kereta dan motor, di mana kita lebih kepada show. Untuk acara Festival Speed Recharge, mana berbeza dengan acara Festival Speed yang pertama, yang kali ini kita bawa sukan stunt motor daripada tanah air, bakat-bakat daripada tanah air kita, dan juga professional stunt rider daripada Indonesia. Ada juga stunt daripada Indonesia. Okey, jadi ini dia Festival of Speed Recharge yang akan berlangsung pada 4 November di Stadium Shah Alam 10 hingga 9 malam. Juga difahamkan ada juga gerai jualan yang disediakan. Ya, selain daripada sukan motor, kami juga ada buat Festival of Food, di mana bukan saja untuk pecinta-pecinta motor, di mana khususnya kepada kaum-kaum ibu dan anak-anak boleh menikmati juadah pada hari acara tersebut. Jadi seimbanglah, boleh datang isi keluarga, yang ayahnya boleh tengok sukan pemotoran, anak-anak ada petting zoo tadi. Ada petting zoo, ya betul. Ada petting zoo. Maknya boleh makan. Maknya boleh makan. Okey, apa antara yang menarik ataupun highlight utama untuk festival kali ini? Highlight utama, kami ada buat drift kereta, di mana pengunjung boleh naik kereta tu dan menikmati pengalaman drift bersama kereta tu, dan profesional. Kita bawa kali ini kita bawa National Drift Series, di mana kita ada professional drifter daripada tanah air, tapi dia biasa main kat luar lah. So kali ini kita bawa dekat event sini. Wah. So kalau Ika nak pergi try pun boleh. Itulah. Jadi mungkin selama ni kita asyik melihat aksi drift ini kan, kita pun tak pernah rasa kan. Jadi bolehlah terus 4 November ini, hari Sabtu ni, merasai bagaimana sebenarnya pengalaman duduk dalam kereta tu drift. Wah, saya takut sejerit je nanti. Okey, difahamkan juga ya, macam tadi saya katakan, ini untuk memartabatkan lagi industri pemotoran. Apa lagi sebenarnya signifikan penganjuran festival ini? Sudah memasuki kali kedua penganjurannya. Ya, sebenarnya ini adalah inisiatif bersama MIDA dan juga Persatuan Sukan Motor Pelancongan Malaysia. Kami ada kerjasama dengan few others motorsport punya association, di mana kami cuba untuk membanyakkan lagi segmen-segmen untuk pelancongan. Kali ini saya bawa kepada khususnya tajuk automotive tourism, di mana kita perhebatkan lagi sektor-sektor industri pelancongan untuk Malaysia. Okey, kita nak beralih sedikit mengenai industri pemotoran ini. Kerana mungkin ada yang sedikit salah faham mengenai industri ini, yang mengatakan bahawa mungkin sedikit negatif. Ekoran ada beberapa orang yang melihat kepada perkara ini seperti membuang masa katanya, membuang duit juga. Lepas tu ke arah-arah negatif, nanti merempit pula, aksiden lagi. Jadi bagaimana tuan melihat kepada perkara ini? So itulah salah satu kita punya salah satu idea kenapa adanya acara seperti Festival Speed ni, di mana kita boleh menempatkan khususnya satu tempat di mana kita ada safety dan marshal, di mana dari segi keselamatan kita jaga. So kalau dekat situlah tapak untuk kita bersukaria, relax dan santai, daripada kita buat dekat jalan raya dan sebagainya kan. So kita bagi satu tempat untuk you all have fun kat situ. Yalah, jadi kita kena perbetulkan semula image itu sebab sekarang ini banyak image-image negatif berkaitan dengan industri pemotoran. Jadi kalau anda datang ke festival ini, boleh merubah kembali persepsi tersebut. Okey, selain daripada itu, apa lagi yang menariknya daripada pukul 10 hingga 9 malam ini? Kita ada juga buat product launching, di mana kita bagi untuk bisnes setempat ataupun lokal punya bisnes. Kita bagi satu slot untuk diorang
bagi brand awareness kepada pengunjung Festival of Speed. Kat situ akan ada banyak live free gift and everything. Selain daripada Motex, siapa lagi pihak yang bekerjasama untuk menjayakan festival kali ini? Kita ada Motex saja. Motex saja. Dan juga rakan-rakan strategik yang lain lah. Kita ada Smart CV2U di mana adalah digital platform. Rakan strategik kami di mana kita boleh pengunjung-pengunjung semua boleh berbayar RM30 untuk membeli dan juga menjual di dalam platform tu dan juga menjana pendapatan di dalam digital platform. Dan juga saya ingin ambil kesempatan ini untuk nak ucapkan terima kasih kepada penaja kami 99 Wonderland Park kerana sudi untuk bersama dengan Festival Speed untuk kali ini. Ada petting zoo lah tu. Ada petting zoo. 99 Wonderland petting zoo. Okey, bagaimana orang ramai boleh bersama-sama menghadirkan diri untuk festival kali ini? Kali ini kita buat tiket serendah RM6. Okay. So tiket serendah RM6 itu kita akan bagi free stiker dan juga berpeluang untuk melayakkan diri untuk menang acara Lucky Draw. Lucky Draw tu apa hadiahnya? Itu kena datang. Itu juga rahsia? Itu juga rahsia. Banyak betul rahsia untuk festival kali ini. Jadi kepada orang ramai yang tak tahu nak buat apa hujung-hujung minggu ini, boleh terus sahaja ke Stadium Shah Alam untuk Festival of Speed Recharge ini bermula jam 10 pagi hingga 9 malam. Okey, untuk maklumat lebih lanjut bagaimana untuk mengetahui? Untuk maklumat lebih lanjut boleh follow ke Instagram kami festivalofspeed.my. Kami akan bagi tahu details dekat dalam tu lah, atur cara dan sebagainya. Okey. Sekali lagi boleh wawarkan kepada mereka di luar sana untuk sama-sama memeriahkan lagi festival ini. Saya nak ajak khususnya kepada warga Shah Alam dan warga Shah Alam dan berkaitan dengan Shah Alam untuk datang bersama untuk acara Festival of Speed ni. Kita relax dan santai, dalam masa yang sama kita boleh menghiburkan diri di sana. Maknanya aktiviti keluarga lah. Okey, jadi itulah dia. Kalau anda inginkan aktiviti untuk seisi keluarga, ada juga kawasan-kawasan untuk pemotoran, ada juga petting zoo, ada juga gerai jualan makanan. Sila hadirkan diri pada Sabtu ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Tuan Hasbul Hakim Abdul Rahman, Ahli Majlis Tertinggi MIDA, Pengerusi Penganjur Festival of Speed Recharge, kalau sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih Cik Ika. Terima kasih. Okey, seterusnya kita nak ke cerita pagi Perlis. Di sana kita nak melihat bagaimana sebenarnya dan juga mengapa konflik Palestin tiada berkesudahan. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di sana, Wan Muhammad Ryan Rohidar. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Sudah hampir 3 minggu konflik antara Palestin dan juga Israel menjadi bualan masyarakat dunia. Untuk memperincikannya bersama dengan saya, Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Datuk, Palestin dilihat sebagai satu rantau penting bagi umat Islam. Kenapa Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah kerana Palestin ini adalah merupakan tanah yang mana daripada situlah berlakunya Mi'raj Nabi. Ada dalam Al-Quran, dalam Suratul Isra. Dan Suratul Isra itu sendiri jika kita lihat berada di tengah-tengah Al-Quran. Sebagai tanda seakan-akan memberi isyarat ia menjadi isu yang penting, yang sentiasa akan menjadi isu penting di kalangan umat Islam. Di sudut yang lain ialah kerana di situnya ada sejarah para nabi yang lain dan agama lain juga kadang-kala agama lain juga berkaitan. Yahudi mungkin ada dakwaannya sendiri, Kristian mungkin ada dakwaannya sendiri, dan sejarah orang Islam yang merupakan umat yang duduk di situ setelah sekian lama, setelah sejarah-sejarah yang lepas itu telah pun berakhir, menjadikan tempat itu sentiasa panas. Dan yang lebih panas ialah kerana kewujudan Zionis Yahudi itu sendiri. Jika kita lihat dalam dunia ini, di mana saja Zionis Yahudi berada, ketidaktenteraman, kekacauan akan berlaku. 1546, pemimpin Protestan Martin Luther, dia menulis buku Against the Jews and Their Lies, yang tentang menentang orang Yahudi dan pembohongannya. Dan gereja Katolik pun di Venice pada tahun 1516 juga telah menghalang orang-orang Yahudi daripada digauli oleh orang Kristian. Mereka bina getos, mereka bina tembok-tembok supaya Yahudi tidak bercampur dengan mereka kerana kesan yang berlaku di Eropah. Dan artinya Yahudi dalam rekodnya sentiasa dia tak akan boleh duduk di satu tempat yang dia dominan, melainkan akan menimbulkan kegusaran, kekacauan, pertentangan dan berbagai kerenah pada tempat itu. Dan itulah yang sedang berlaku di Palestin. Di samping ia mempunyai latar sejarahnya, kepentingan agama-agama yang terlibat, dan Islam sebagai
agama yang dominan di rantau itu telah ditambah dengan kerenah Yahudi Zionis ini. Inilah yang sentiasa menyebabkan rantau itu begitu panas. Baik Datuk, pandangan Datuk, pelbagai deklarasi telah pun dilakukan oleh pelbagai organisasi antarabangsa Datuk, sebagai contoh Liga Arab, OIC dan sebagainya. Jadi apakah yang sebenar-benarnya Datuk cara untuk kita menghentikan kekejaman Israel ni Datuk? Duka cita dalam dunia orang Islam ialah kita banyak bermesyuarat, banyak deklarasi yang dibuat tetapi kita tidak bertindak. Sedangkan orang lain di pihak lain mereka bertindak. Belum pun ada mesyuarat yang jelas. Amerika dan sekutu-sekutunya negara Europe telah pun menghantar bantuan mereka. Ada Perdana Menteri negara tertentu yang membawa terus senjata bersama dengannya untuk sampai ke Tel Aviv. Sedangkan orang Islam masih lagi bermesyuarat dan nak buat deklarasi-deklarasi itu pun antara jelas dan tidak jelas. Antara ingin mengambil hati kosa-kosa besar dan juga ingin membantah apa yang berlaku. Sangat tidak jelas. Dan apabila dibuat pula tidak ada tindakan yang berbentuk yang berkesan dilakukan, tidak lebih hanya bantahan-bantahan mulut, bantahan-bantahan di dalam bangsa-bangsa bersatu. Itu saja yang mampu kita lakukan. Ini adalah akibat kembali kepada apa yang saya sebut tadi. Lobi Yahudi yang begitu dahsyat dalam dunia ini. Penguasaan mereka kepada kosa-kosa besar sehingga pemimpin-pemimpin kosa besar tidak ada yang terlepas daripada menjadi penagih simpati dan penagih kekuatan sokongan ekonomi Yahudi. Lobi inilah yang menyebabkan mereka menguasai negara-negara besar walaupun negara-negara itu kelihatannya bukan beragama Yahudi, dan akhirnya mereka ini menekan pemimpin-pemimpin negara Islam, negara orang Islam, dan divide and rule, pecah dan perintah yang telah diamalkan oleh mereka ini sangat berkesan sehingga pemimpin-pemimpin umat Islam begitu ramai yang bacol, walaupun kita lihat umat Islam itu sendiri bersemangat untuk menentang Yahudi dan menentang kezaliman yang dilakukan oleh Zionis. Baik, terima kasih Datuk. Saya kira itu saja dari Perlis hari ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke berada tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Wan untuk cerita pagi Perlis ya, dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Terima kasih di atas perincian mengapa sebenarnya Palestin masih lagi dalam keadaan konflik dan apa yang kita boleh lakukan sebagai rakyat Malaysia ialah untuk menitipkan doa, jangan berhenti walaupun kita diserang bertubi-tubi oleh anasir-anasir dan juga pihak-pihak luar, tapi itulah yang mampu untuk kita lakukan kalau bukan pun dari segi keuangan. Okey, seterusnya kita akan bersama dengan rakan kita Fazri Hisham untuk membincangkan mengenai undang-undang dan hak Sarawak. Mengapa ianya berbeza berbanding dengan di Persekutuan? Terus saja bersama dengan rakan kita di sana untuk Randau Aritok. Silakan Fazril. Baik, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam segulai sejalai. Hari ini kita bertemu dalam Randau Aritok sempena kehangatan PRK, Pilihan Raya Kecil Jepak juga yang akan berlangsung pada 4 November ini. Ketika ini sedang hangat berkempen calon-calon yang bertanding termasuk calon kegemaran iaitu Iskandar Turki menentang dua lagi calon daripada parti tempatan, akan menentukan siapakah selepas ini yang akan menerajui Jepak setelah 6 penggal dipimpin oleh Allahyarham Datuk Talib Zulkifli. Pastinya amanah besar akan dipikul oleh calon selepas ini. Jadi apa yang kita akan bualkan selepas ini, apa yang kita akan randaukan selepas ini adalah bagaimana hak-hak rakyat Sarawak itu, terutama yang termaktub di dalam MA 63 akan dan sedang dituntut oleh Kerajaan Negeri Sarawak, dan bagaimana ia akan memberi manfaat kepada rakyat di Sarawak di mana jua, termasuklah di Bintulu, termasuk di Jepak. Jadi mungkin ramai dapat menebak siapa tetamu yang bersama dengan saya hari ini. Sebelum itu kita saksikan montaj ini dulu. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Baiklah, seperti yang saya janjikan, saya tidak keseorangan di studio hari ini dalam Randau Aritok. Bersama dengan saya, pasti ramai dapat meneka, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan. Kita ucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput saya pagi-pagi ini. Akhirnya Datuk, dalam wishlist saya nak temu bual Datuk secara live hari ini dapat juga. Ya, Alhamdulillah. Kerana saya lihat apa yang kita nak
bincangkan ni topik yang sangat penting dan mustahak, sesuatu yang Datuk sendiri lihat bagaimana perjuangan tu dah beberapa tahun kebelakangan ni, turun naik ke London, ke Kuala Lumpur, banyak tempat lagi untuk menyaksikan hak rakyat Sarawak terbela. Jadi kita bukalah ruang kita cuba sedaya upaya untuk dalam istilah yang layman lah kata orang untuk penonton kita supaya lebih senang difahami mengenai MA63 ni, Perjanjian Malaysia 1963 diperkatakan setiap kali apabila Sarawak menyatakan agenda kemajuan ataupun pembangunannya. Dan Datuk antara watak penting menyaksikan bagaimana hak ini dituntut, Datuk. Jadi buat setakat inilah kita lihat antara tuntutan-tuntutan utama yang berjaya dipenuhi dan apa langkah susulan selepas ini yang dapat rakyat Sarawak saksikan, Datuk. Ya, dalam kita nak menuntut hak-hak kita di bawah MA63 ini, saya ingin menyatakan sedikit sejarah ini. Apabila perjanjian Malaysia ini ditandatangani, dia dibaca bersama dengan satu laporan yang dinamakan IGC Report. Dalam IGC Report ini stipulate, menerangkan hak-hak dan apa yang nak dituntut oleh pemimpin-pemimpin kita masa dulu. Dan ini merupakan perjanjian. Sebab itulah kita memperjuangkan untuk memastikan bahawa apa yang telah dijanjikan di dalam IGC Report ini bersama-sama dengan MA63 ini, kita dapat tuntut kembali mana hak-hak yang terhakis. Dan perjuangan ini kita teruskan dan antara, alhamdulillah, setakat ini banyak hak-hak kita yang telah dapat kita kembalikan. Yang paling utama, ada beberapa perkara yang saya kira amat penting sekali dalam perjuangan kita ini. Pertamanya adalah di mana kita telah berjaya meminda perlembagaan. Kita telah berjaya meminda artikel 1 dan artikel 160 di dalam perlembagaan persekutuan, di mana kita telah berjaya dengan sokongan ahli parlimen seluruh negara telah meminda perlembagaan dan memasukkan MA63 di dalam perlembagaan Malaysia. Apabila MA63 telah dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia, ini menunjukkan bahawa negara kita mengiktiraf MA63 dan IGC Report dan semua dokumen-dokumen yang datang bersama-sama dengan perjanjian Malaysia ini. Ini kejayaan pertama. Dan negara Malaysia ini telah didefinisikan sebagai negara yang ditubuhkan di bawah MA63. Ini telah berjaya kita masukkan di dalam perlembagaan persekutuan. Itu kejayaan utama. Yang keduanya adalah kita telah berjaya juga mengenakan cukai jualan terhadap barangan petroleum yang dieksport sebanyak 5%. Sebab itu sekarang kita ada pendapatan tambahan yang lebih sebanyak lebih kurang 3 bilion setahun. Berhasil daripada cukai jualan yang kita kenakan terhadap Petronas. Ini kejayaan yang paling utama. Dengan kejayaan ini, maka kita dapat pendapatan tambahan, additional revenue. Dan setakat ini tiap tahun kita terima. Dan ini kita gunakan untuk membantu pembangunan negeri Sarawak. Terutama pembangunan infrastruktur, jalan-jalan, jambatan, termasuk dekat kawasan Jepak ni. Jambatan Kemena yang kita buat, semua ini menggunakan dana yang ada pada negeri Sarawak. Dan dengan dana tambahan ini, maka dapat kita membangunkan negeri Sarawak dan digunakan untuk rakyat Sarawak. Itu yang tuntutan kedua. Yang ketiganya, kita juga berjaya masukkan orang Sarawak kita tu dalam lembaga hasil dalam negeri. Jadi ini penting supaya peranan kita dapat bersuara di peringkat tertinggi. Ada wakil kita di sana. Ada wakil kita supaya kita dapat bersuara dan menyatakan dan tahu apa hala tuju negara kita. Ini banyak lagi perkara-perkara yang telah berjaya kita tuntut. Dan perkara pentadbiran administrative devolution, kita panggil penurunan kuasa pentadbiran. 13 perkara pentadbiran telah diturunkan kepada negeri Sarawak. Dan ini banyak kejayaan yang kita capai dan ini akan kita teruskan. Dan
Dan yang utamanya adalah kita harap yang seperti kita semua tahu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam semasa Hari Malaysia telah menyatakan bahawa segala yang telah dijanjikan dalam MA63 ini akan ditunaikan secara berperingkat-peringkat dan ini alhamdulillah merupakan satu komitmen daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengiktiraf dan melaksanakan apa yang telah dijanjikan dalam apabila kita menandatangani Perjanjian Malaysia 63 ini. Ya Datuk, ini bukan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat MA63 ni bukanlah tuntutan yang baru kita buat semalam atau 2-3 tahun lepas. Sudah lama termaktub, cuma kita menjalankan tuntutannya sahaja pada hari ini. Dan daripada di situ juga terbitnya beberapa rang undang-undang ataupun RUU yang telah pun dimeterai dan diluluskan melibatkan dana kekayaan berdaulat dan termasuk satu lagi yang menarik perhatian saya, RUU Tafsiran Pindaan 2022 yang menyaksikan tafsiran penduduk asal ataupun Bumiputera itu lebih luas lagi dengan anak-anak hasil perkahwinan campur juga diiktiraf. Dan ada 12 lagi kaum yang dimasukkan dalam Bumiputera. Ada senarai-senarainya, ini termasuk kaum Vai yang banyak terdapat di Bintulu. Ya, memang. Apa signifikan atau kepentingan RUU ini terutama kepada rakyat Sarawak, Datuk? Ya, ini amat signifikan sekali sebab kita mengiktiraf anak kahwin campur ini sebagai anak jati negeri Sarawak. Sebab kalau kita nak tak nak, kita tak dapat nak elakkan ramai daripada kalangan anak-anak kita ini berkahwin dengan orang yang bukan natif negeri Sarawak, yang bukan anak jati negeri Sarawak. Ini tidak dapat dinafikan. Dalam keluarga kita pun ramai. Adik kita berkahwin dengan orang luar, dengan orang Semenanjung, orang Jepun lah, orang Korea lah, macam-macam ya. Jadi anak-anak mereka ini status mereka bukannya natif negeri Sarawak. Jadi ini yang kita nak selesaikan. Sebab isu-isu pindaan tanah-tanah natif ini, tanah-tanah hak adat Bumiputera tidak boleh dipindahkan kepada anak-anak yang hasil daripada kahwin campur ini. Jadi dengan adanya pindaan undang-undang ini, kita memudahkan dan mensejahterakan isu-isu terutama kepada anak-anak Sarawak yang begitu ramai tu. Contoh, jadi syarat dia mudah ya. Asalkan ibu atau ayah anak jati Sarawak, adik anak dia jadi anak jati Sarawak. Sekarang ini dia kena pohon. Kena pergi mahkamah Bumiputera semua. Sekarang ini tak perlu lagi. Tak perlu. Lebih mudah prosesnya. Boleh proses hanya isi borang yang boleh ditapati di pejabat daerah atau pejabat residen. Yang syaratnya kedua adalah ayah atau ibu tu salah seorang mestilah anak jati Sarawak, indigenous to Sarawak, orang native Sarawak lah. Dan yang ketiganya dia mesti warga Malaysia lah, rakyat Malaysia, boleh dilaksanakan. Jadi proses ini kita mudahkan dan kita sebab ini adalah kita mikir kesejahteraan anak-anak Sarawak ya. Tak kira itu bangsa agama ya. Semua sekali. Semua sekali. Bercakap mengenai keterangkuman seperti yang Datuk katakan, semua sama merasa manfaat. Mengenai aspek keterangkuman ataupun konsep inclusivity ini juga kita lihat diterapkan oleh Yang Amat Berhormat Premier dalam pentadbiran juga, di mana kaum-kaum wanita di mana Datuk juga diiktiraf peranannya di dalam pemerintahan negeri. Dan mungkin kita melihat kawasan seperti Jepak ini lebih 49% pengundinya wanita. Jadi pemerkasaan wanita itu saya lihat agak mustahak dan penting juga peranannya di dalam pembangunan kawasan seperti Jepak. Komen Datuk mengenai pemerkasaan wanita dalam kemakmuran sesebuah negeri itu, Datuk? Memang tanpa wanita saya rasa negeri tak boleh nak bergerak ya. Separuh daripada penduduk negara kita adalah Malaysia. Hampir separuh daripada pengundi-pengundi bukan saja di Jepak tapi di seluruh negara merupakan wanita. Dan wanita, dan kalau kita lihat dekat institusi pengajian tinggi, lebih 60% kan, kalau saya tak silap lah, adalah wanita dan anak-anak perempuan kita. Jadi mereka ini merupakan sumber tenaga yang begitu penting sekali. Kalau kita tak nak jaga wanita ini, saya rasa pembangunan Malaysia negara akan terbantut.
Jadi yang penting kita kerjasama berganding bahu dengan kaum lelaki lah. Memang kita rasa lelaki penting juga. Takkan lelaki tak ada kot. Jadi kita lelaki dan wanita harus diberi peluang dan akses kepada semua peluang dengan saksama. Kita ada peluang sama-sama. Yang penting orang itu ada qualification. Tak kira lelaki, tak kira wanita. Kalau mereka boleh, bagi peluang kepada mereka. Betul. Kalau seorang wanita itu peguam yang baik, bagi peluang kepada dia. Yang penting dia layak. Kalau dia seorang pemimpin yang baik, bagi peluang kepada dia. Jangan lihat gender. Jadi ini yang penting. Sebab kalau kita dah lihat gender, kalau kita tak inklusif, maka negara akan rugi. Bukan saja dari sudut gender wanita lelaki, dari semua segi. Kita kena inklusif. Dan wanita boleh. Fazril? Jelas. Wanita boleh. Jelas terbukti. Kalau lelaki boleh buat, wanita pun boleh. Jadi sebab itu saya yakin kita boleh berganding bahu, lelaki dan wanita, sama taraf, sama status sama, boleh bergerak bersama untuk memajukan negeri Sarawak. Baik Datuk, kita pun dah menghampiri randau kita di penghujung sudah di Datuk, tak terasa masa kita berlalu. Baik, untuklah kita katakan kepada pengundi-pengundi atau penduduk di Jepak secara amnya, apa yang Datuk boleh titipkan sedikit pesanan kepada mereka menjelang hari besar mereka nanti, Datuk? Ya, saya ingin menyeru kepada pengundi-pengundi di Jepak untuk turun beramai-ramai mengundi pada 4 hari bulan ini dan jangan lepaskan peluang demokrasi kita ini. Perlu untuk kita bersama-sama menentukan siapa yang akan membawa Jepak ke arah lebih pembangunan. Pilihlah yang orang yang dapat membangunkan Jepak lagi dan dapat terus memastikan kesejahteraan kita di kawasan N67 Jepak ini. Ini harapan saya lah. Baik, Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali, terima kasih banyak hari ini sudi bersama kami dalam Randau Hari Tok. Mungkin di lain masa kita akan berjumpa berbicara lebih panjang lagi mengenai MA63. Ya, no problem. Baik Datuk, semoga aspirasi ataupun harapan itu juga dikongsi bersama oleh rakyat di Jepak, terutamanya ayuh turun mengundi, jalankan tanggungjawab anda dalam negara kita yang berdemokrasi ini. Semoga membuat pilihan yang terbaik untuk masa depan dan pembangunan anak-anak di Jepak khususnya. Ikuti perkembangan dari semasa ke semasa PRK N67 Jepak. Itu saja kami bawakan untuk Randau Hari Tok, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Terima kasih Fazri Hisham untuk Randau Hari Tok. Seterusnya, kita nak bersama dengan pegawai Met Malaysia untuk melihat bagaimana ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Teruskan Met Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu paparan carta angin permukaan. Dan dapat dilihat rantau negara kita menerima pengaruh angin dari arah pelbagai hala dengan kelajuan kurang daripada 30 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran yang kencang dan juga laut bergelora buat masa ini. Selain itu, terdapat juga kawasan penumpuan angin terutamanya di bahagian barat semenanjung Malaysia, di bahagian pedalaman dan utara negeri Sarawak, juga di bahagian barat negeri Sabah. Keadaan penumpuan angin ini boleh memberi kesan keadaan yang kondusif bagi pembentukan awan aktif di sebelah petang nanti. Baik, sebelum itu kita lihat dahulu paparan imej gemerda bagi tinjauan cuaca semasa. Alhamdulillah, keadaan cuaca pada pagi ini dilihat cerah dan tiada hujan di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Keadaan hujan dilihat hanya sedang berlaku di bahagian perairan Selat Melaka, yang mana ianya memberi kesan keadaan hujan di bahagian pesisir pantai negeri Selangor, terutamanya di daerah Kelang. Dan keadaan hujan yang berlaku di daerah ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang kelewat pagi nanti. Begitu juga di negeri Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca dilihat cerah dan tiada hujan di kebanyakan bahagian pada pagi ini, dengan keadaan hujan dilihat hanya berlaku di bahagian Kapit dan juga pedalaman negeri Sarawak ini yang dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi.
Menjelang pada petang nanti pula, keadaan hujan serta ribut petir dilihat mampu untuk berlaku terutamanya di bahagian barat semenanjung Malaysia dan juga di bahagian pedalaman negeri Kelantan dan juga Terengganu. Namun keadaan hujan yang berlaku di bahagian barat ini dijangkakan boleh berangsur reda menjelang ke awal malam nanti kecuali melibatkan bahagian utara, pedalaman negeri Kelantan, pedalaman negeri Pahang dan juga pedalaman negeri Perak. Begitu juga hujan dijangkakan akan berlarutan sehingga ke awal malam nanti melibatkan bahagian utara dan pedalaman negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman dan juga barat negeri Sabah. Baik, ini sahaja yang saya dapat kongsikan buat pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial seperti yang tertera. Sekian melaporkan Khairatun-Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lepas kita sign IHR ni, kan? Lepas ni kita semua private property, kita punya harta semua, siapa yang dah vaksin dia akan ambil. Dia kata kamu yang dah vaksin bukan manusia lagi, kamu transhuman. Dia kata bukan human, transhuman. Dia dah buat law. Guard mereka dah lulus. Orang yang transhuman tak boleh simpan harta. Yang boleh simpan harta orang yang tak vaksin. Vaksin ini kita boleh kesan tuan-tuan, semua ada Bluetooth number. Mulai satu phone, microchip Bluetooth data, kita boleh cek. Tular di media sosial, kononnya Malaysia telah menandatangani persetujuan pindaan peraturan kesihatan antarabangsa IHR. Lebih parah, ada yang mendakwa pindaan menyebabkan pelbagai sekatan terutama kepada penerima vaksin. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan tidak masuk akal berkenaan merupakan maklumat palsu. Hakikatnya, hal yang didakwa mahu dilakukan itu tidak terkandung dalam cadangan pindaan. Pada masa sama, Malaysia belum memuktamad hal berkaitan Treaty Pandemik Perjanjian Konvensyen Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan pindaan IHR. Menteri Kesihatan menegaskan kedaulatan negara kekal jadi keutamaan. Sebarang keputusan yang akan dibuat dipastikan tidak bercanggah dengan prinsip dan sensitiviti masyarakat. Henti sebar maklumat palsu, elak timbulkan kegusaran awam. Penyebaran maklumat seumpama merupakan kesalahan. Terima fitnah atau maklumat palsu, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Itu dia berkaitan dengan peraturan kesihatan antarabangsa ataupun IHR yang beredar di media sosial yang tidak sahih dan tidak betul. Yang sahih kita nak bawakan pada pagi ini berkenaan tentang seminar inovasi perkhidmatan awam ataupun disebut sebagai SIPA 2023. Ya, untuk kita bercakap lebih lanjut, yang mana seminar ini akan berlangsung pada 7 November 2023 bersama dengan kita adalah yang berbahagia Datuk Dr. Alauddin Sidal yang juga merupakan pengarah Institut Tadbiran Awam Negara Intan. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Datuk? Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk bersama dengan kami. Mungkin boleh dikongsikan berkenaan apa yang boleh kita ketahui berkenaan seminar inovasi perkhidmatan awam
Awam ataupun SIPA 2023 ini? Baik, terima kasih. Pertamanya, terima kasih kerana memberikan ruang dan peluang kepada Intan untuk berkongsi mewawarkan seminar inovasi Perkhidmatan Awam 2023 ini. Saya ingin bermula dengan kedudukan Malaysia di peringkat global dalam bidang inovasi. Jadi Global Innovation Index 2023 yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization meletakkan negara kita pada kedudukan yang ke-36 dalam kalangan 132 buah ekonomi ataupun negara. Jadi kedudukan ke-36 ini adalah kedudukan yang sama seperti mana yang dicapai oleh tahun sebelumnya. Namun begitu, dari segi skor, pencapaian negara telah pun meningkat. Dan sehubungan itu, dalam kalangan 36 buah negara berpendapatan sederhana atasan, negara kita dalam aspek inovasi ini menduduki tangga yang kedua, satu pencapaian yang sememangnya membanggakan. Dan dalam kalangan negara ASEAN, negara kita juga menduduki tangga yang kedua. Jadi kedudukan inovasi negara di persada global ini menunjukkan bahawa kita telah berada pada satu pencapaian yang baik. Namun begitu, masih ada ruang, masih ada peluang. Ia membawa juga bersama cabaran untuk kita terus memperhebatkan lagi gerakan inovasi dan juga penciptaan yang berkaitan dengan inovasi ini supaya boleh melonjak pada satu kedudukan yang lebih baik. Justru berdasarkan kepada hasrat tersebut, maka Intan melaksanakan seminar inovasi Perkhidmatan Awam ni semenjak tahun 2019 lagi, dan penganjuran kali ini akan masuk kepada tahun yang keempat, kali yang keempat kita akan menganjurkan inovasi ini. Dan mestinya lah seperti mana telah disebut tadi, kita akan melaksanakan SIPA ini pada 7 November bertempat di Intan Bukit Kiara, dan kita jangkakan seramai 300 para peserta terdiri daripada pejabat awam dan juga mereka yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi sama ada perkhidmatan awam dan juga inovasi-inovasi yang di peringkat pelaksanaan dalam sektor yang lain, sektor swasta juga boleh mengikuti seminar inovasi Perkhidmatan Awam ni. Dan kita berhasrat apabila kita melaksanakan seminar inovasi Perkhidmatan Awam ini, kita dapat berkongsi informasi mengenai pencapaian, mengenai kemajuan yang terkini dalam bidang inovasi, khususnya dalam sektor perkhidmatan awam. Dan pada masa yang sama juga kita ingin memberikan pendedahan dan juga kefahaman dalam bidang inovasi ini, dan juga dari aspek aplikasi penggunaan inovasi dalam pengurusan yang telah pun dilaksanakan di peringkat kementerian, di peringkat jabatan, di peringkat agensi awam. Jadi kita berharap segala inisiatif-inisiatif inovasi yang berkesan ini boleh direplikasi oleh agensi-agensi yang lain lagi. Dan pada masa yang sama, di peringkat akhirnya kita ingin menyemarakkan budaya inovasi itu dalam kalangan para penjaga awam dan juga dalam kalangan perkhidmatan kita bagi membantu menjayakan konsep Malaysia Madani ini. Ya, SIPA 2023 mengangkat tema dan juga memartabatkan daya cipta dan inovasi. Perjalanan program ini sepanjang 7 November nanti bagaimana dan siapakah antara panel-panel yang akan terlibat? Baik. Bagi penganjuran seminar inovasi Perkhidmatan Awam 2023 ini, kita membawakan 4 segmen. Kita mulakan segmen dalam seminar inovasi ini dengan sesi bicara inovasi. Dan dalam sesi bicara inovasi ini, kita mengundang 2 orang tokoh pembicara bagi berkongsi pengalaman mereka, berkongsi pandangan, berkongsi idea apakah yang mencetuskan
idea mereka untuk meroka inovasi ini, dorongan-dorongan, cabaran-cabaran yang dihadapi dan juga pencapaian yang telah mereka lakar. Jadi untuk sesi bicara inovasi ini kita membawa pemenang musim pertama rancangan Inovaton yang iaitu sebuah rancangan reality TV inovasi yang pertama mengenai sains, teknologi dan juga inovasi. Dan rancangan ini sebenarnya bertujuan untuk memaparkan kemahiran dan juga idea-idea inovasi dalam kalangan rakyat Malaysia, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bersama. Dan kita membawa di sini Profesor Madya Dr. Zaini Haryati Muhammad Zain yang merupakan pemenang pertama ataupun pemenang musim pertama program Inovaton ini, yang akan berkongsi pengalaman, pengetahuan beliau dalam penciptaan peranti sensor DNA bagi mengesan virus dan juga kanser. Itu yang pertama. Dan seorang lagi tokoh yang kita undang untuk sesi bicara inovasi ini adalah pengasas dan juga ketua eksekutif Aerodyne Group. Ini merupakan sebuah syarikat teknologi yang mengkhusus dalam bidang perkhidmatan perisian, data serta perkhidmatan drone atau pesawat tanpa pemandu. Jadi kita tahu bahawa teknologi ini telah penggunaan drone ini telah pun masuki pelbagai industri dalam negara kita, tenaga, minyak, gas, pembinaan pertanian, alam sekitar dan sebagainya. Jadi kita mengundang Tuan Kamarul Muhammad iaitu pengasas dan ketua pegawai eksekutif Aerodyne Group ini untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman dan juga impaknya penggunaan drone dalam industri teknologi. Jadi itu segmen yang pertama untuk ni. Ada juga sesi bicara bersama panel. Ya, dan kemudian kita turuti program seminar inovasi perkhidmatan awam ini dengan sesi diskusi panel. Jadi dalam sesi diskusi panel ini kita mengundang tokoh-tokoh penggerak ataupun penggiat aktif ataupun karyawan yang bergiat dalam kumpulan inovatif dan kreatif ataupun yang disebut KIK dalam peringkat sektor awam ini. Misalnya kita mengundang mereka yang bergiat, karyawan ini yang mewakili peringkat pentadbiran setiausaha kerajaan negeri, mereka yang mewakili jabatan dan juga mereka yang mewakili kementerian. Jadi dalam konteks ini ahli-ahli panel yang kita undang itu adalah mereka yang sememangnya mempunyai pengalaman, antaranya sebagai penggerak dan juga ketua kumpulan inovatif dan kreatif yang telah menangi pertandingan inovasi ini, dan juga mereka yang terlibat dalam menguruskan. Kita tahu bahawa pelaksanaan inovasi dalam perkhidmatan awam ini juga perlu mempunyai kesinambungannya. Selepas daripada inovasi dicipta, diperkenalkan, diaplikasi, mestinya ia dibangunkan dan dilindungi dari segi harta inteleknya, dan dari aspek pengkomersialainya. Jadi kita bawakan mereka yang terlibat untuk menguruskan dari aspek pelindungan harta intelek, pengkomersialan dan juga pengadaptasian produk-produk inovasi yang lahir daripada kumpulan inovatif dan kreatif. Dan pada masa yang sama juga mereka yang kita undang tersebut adalah mereka yang bertugas untuk menyelaraskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kreativiti dan juga inovasi di peringkat agensi, di peringkat jabatan, kerana mereka ini adalah merupakan champion ataupun mereka yang menjuarai program-program pembudayaan inovasi di satu-satu agensi tersebut. Antara yang pastinya diberikan tumpuan juga untuk SIPA 2023 kali ini ialah berkaitan dengan kreativiti dan juga inovasi pengurusan bencana. Perinciannya bagaimana? Okey, terima kasih. Dan selepas sesi diskusi panel tu, satu lagi segmen yang menyusul adalah kita menjayakan Intan Executive Lecture Series. Kali ini kita menyentuh mengkhusus dalam inovasi, aplikasi inovasi dalam pengurusan bencana. Dan untuk SIPA kali ini kita mengetengahkan aspek kreativiti, inovasi yang boleh digunakan, diaplikasikan untuk membantu
agensi-agensi dalam menguruskan bencana. Jadi kita berbesar hati kerana kita dapat mengundang 2 orang pakar dalam bidang inovasi ini, iaitu yang pertamanya Dr. Muhammad Nur Ismail Syam Airil daripada Universiti Teknologi Malaysia yang akan berkongsi dengan kita mengenai sistem pengesanan gempa bumi yang telah pun dilaksanakan. Dan kemudian ada seorang lagi pakar inovasi yang kita undang daripada University of Technology and Asia Pacific University of Technology and Innovation, iaitu Profesor Dr. Vinesh Tirushelvam yang akan memperkenalkan, mendedahkan kita kepada aplikasi pintar pengurusan bencana ataupun smart disaster application di situ. Okey. Terdapat juga difahamkan pameran yang akan berlangsung bersempena dengan seminar ini, Datuk. Ya, betul. Terima kasih. Itu membawa kita kepada segmen yang keempat yang melengkapi seminar inovasi perkhidmatan awam ini, iaitu pameran inovasi. Dan dalam pameran inovasi ini kita menyediakan reruai pameran yang diisi oleh mereka yang terlibat dalam program-program inovasi, sama ada di peringkat agensi kerajaan maupun di peringkat agensi swasta. Mereka yang telah pun memenangi konvensyen kumpulan inovatif dan kreatif misalnya, juga kita undang untuk mempamerkan produk-produk mereka bagi tujuan untuk manfaat kepada para pengunjung peserta seminar ini, dan juga agensi-agensi sama ada di peringkat awam ataupun di peringkat swasta yang telah pun membangunkan reka cipta inovasi untuk memudahkan mereka dalam melaksanakan tugasan memberikan perkhidmatan produk ataupun perkhidmatan kepada pelanggan, yang kita undang di situ untuk membuat pameran inovasi. Dan kita menyediakan sebanyak 15 reruai pameran inovasi ini, dan mendapat sambutan yang sangat baik daripada agensi-agensi yang terlibat, sama ada di peringkat kerajaan maupun di peringkat swasta. Misalnya kita mendapat penyertaan daripada pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Perak yang akan memperkenalkan atau mempamerkan sistem e-penghulu sebagai contohnya. Ini merupakan satu portal digital untuk memudahkan urusan penyampaian perkhidmatan di 76 pejabat penghulu di negeri Perak. Dan kemudian ada aplikasi yang lain, contohnya daripada PBT, Pihak Berkuasa Tempatan, Majlis Bandaran Daerah Manjung memperkenalkan aplikasi MyPatil, iaitu aplikasi pendaftaran lesen untuk premis-premis perniagaan kecil. Dan begitu juga ada pelbagai lagi. Ada multi-purpose floating stretcher ini oleh Angkatan Pertahanan Awam. Stretcher ini biasanya kita gunakan pengusung ni untuk mengusung mereka yang terlibat dalam satu-satu kemalangan, bencana apa semua. Tetapi ini adalah floating stretcher, iaitu pengusung terapung yang boleh digunakan untuk tujuan menyelamat di air. Itu antara contoh inovasi-inovasi yang telah pun dicipta dan juga yang akan dipamerkan dalam pameran inovasi. Siapa yang boleh menyertai seminar kali ini dan bagaimana untuk menyertainya, Datuk? Baik, terima kasih. Sebenarnya kita sertakan, kita sasarkan penyertaan seminar inovasi perkhidmatan ini kepada semua penjawat awam, dan bukan saja semua penjawat awam tetapi juga kepada orang perseorangan individu yang berminat untuk mengetahui mengenai inovasi-inovasi yang telah pun direka cipta, yang telah pun dilaksanakan, diaplikasikan di agensi-agensi perkhidmatan awam dan juga agensi-agensi swasta yang mengambil bahagian kali ini. Dan mereka yang berminat boleh mendaftar melalui portal IMG Intan, masuk saja dalam portal Intan IMG dan boleh membuat pendaftaran di situ, ataupun menggunakan pautan pendaftaran pada poster-poster SIPA 2023 yang dikongsikan dalam portal dan juga dalam media sosial Intan. Okey. Harapan yang berbagi Datuk bersempena dengan seminar inovasi perkhidmatan awam ini, Datuk. Baik, apabila kita menganjurkan seminar inovasi perkhidmatan awam ini, kita menaruh harapan yang tinggi supaya pelaksanaannya nanti akan dapat membantu memupuk budaya inovasi dalam kalangan penjawat awam dan juga menggalakkan pemikiran kreatif, inovatif, berani mencuba, berani melaksanakan perubahan dalam organisasi ke arah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada
publik ataupun masyarakat yang mendapat perkhidmatan. Jadi kepada anda yang berminat untuk sama-sama menyertai SIPA 2023 ataupun Seminar Inovasi Perkhidmatan Awam 2023, terus saja mendaftarkan diri anda melalui pautan yang diberikan ataupun scan sahaja QR code yang terdapat di poster SIPA 2023. Okey, terima kasih yang berbahagia Datuk Aludin kerana bersama dengan kami pada hari ini SIPA 7 November 2023. Ya, dan betul. boleh ke QR code yang dikongsikan untuk pendaftaran dan juga penyertaan. Kita nak seterusnya ke cerita pagi. Ya, cerita pagi Negeri Sembilan, pengapungan harga ayam. Bagaimanakah sebenarnya peranan KPDN? Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di sana. Hana, silakan Hana. Baik, terima kasih. Penamatan kawalan harga dan juga subsidi ayam yang berakhir semalam dilihat sedikit sebanyak memberi kesan kepada pengguna dan juga peniaga. Dan rata-rata orang ramai di Negeri Sembilan ini berharap keputusan itu pihak berkuasa tempatan juga turut memainkan peranan dalam usaha memantau harga dan juga peniaga atau pembekal yang mengambil kesempatan dengan pengumuman itu. Dan untuk itu saya nak bersama-sama dengan pengarah KPDN Negeri Sembilan, Tuan Muhammad Zahir Mazlan. Terima kasih Tuan bersama kami pagi ini. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh berkongsi bersama saya dan juga penonton di Selamat Pagi Malaysia peranan KPDN dalam usaha kita untuk memberi situasi menang-menang kepada pengguna dan juga peniaga. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pagi ini KPDN Negeri Sembilan turun padang ke pasar besar di sekitar Negeri Sembilan, supermarket, hypermarket dan juga kedai-kedai runcit di sekitar Negeri Sembilan bagi melihat bagaimanakah reaksi para peniaga dan juga pengguna susulan pengumuman kerajaan berkaitan pengampungan harga ayam. Dan berdasarkan pemeriksaan yang kita adakan pada hari ini, mendapati harga ayam masih kekal seperti mana sebelum harga ayam diapungkan sekitar RM9.40 pada hari ini. Dan KPDN Negeri Sembilan hari ini turun padang untuk melihat dan juga memainkan peranan bagaimanakah kita di pihak kerajaan ini dan juga untuk mendapatkan kerjasama daripada para peniaga serta pada masa yang sama memberi khidmat nasihat dan juga advokasi kepada para pengguna bahawasanya mereka mempunyai pilihan untuk menjadi pengguna yang bijak melalui pemilihan barang jualan dan juga kedai-kedai yang menawarkan harga yang munasabah. Tuan, setakat ini di KPDN ada tak terdapatnya aduan daripada pengguna terutamanya mengenai kenaikan harga ayam yang tidak munasabah? Okey, sehingga hari ini selepas pengumuman pengampungan harga ayam daripada pihak kerajaan, KPDN masih lagi belum menerima sebarang aduan berkaitan kenaikan harga ayam yang tidak munasabah ataupun yang jatuh di bawah peruntukan undang-undang Akta Kawalan Harga dan juga anti pencatutan. Selain daripada walau bagaimanapun kita ada menerima aduan berkaitan dengan perkara-perkara lain berkaitan akta timbang dan sukat, penipuan penggunaan alat timbang dan sebagainya. Untuk harga ayam kita masih belum menerima sebarang aduan sehingga pada hari ini. Baik Tuan, nasihat Tuan kepada orang ramai untuk kita bersama-sama menghadapi situasi ini. Okey, saya suka berkongsi berkenaan dengan misi, visi dan juga objektif KPDN secara umumnya. Kita adalah kementerian yang bertanggungjawab untuk menghasilkan, untuk memberi pandangan supaya memberi nasihat kepada para peniaga dan juga para pengguna pada masa yang sama. Jadi kami memohon para peniaga di luar sana untuk kekal dan juga terus menjadi peniaga yang beretika. Dan pada masa yang sama kami mahu para pengguna di Negeri Sembilan khasnya dan seluruh Malaysia umumnya untuk terus menjadi para pengguna yang bijak. Kita juga jika terdapat sebarang aduan atau ketidakpuasan hati berkaitan dengan urusan para perniagaan di Negeri Sembilan, boleh salurkan aduan kepada KPDN Negeri Sembilan yang ada boleh diperolehi di laman sasawang kami. Tuan, terima kasih dengan berkongsi itu tadi. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda dari Negeri Sembilan. Saya Hana Adlina Sachin Ahmad, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
Terima kasih sahabat saya Hana. Hari ini khas untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, kita ada promosi istimewa Happy Hour bersama dengan Fame Shopping untuk kita mengumumkan apakah antara keistimewaan dan juga promosi-promosi istimewa kita nak bawakan pada hari ini bersama dengan saya Noz Azrin Hashim bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Ya, betul. Boleh kita terus announce apa yang kita nak kongsi dengan penonton kita pada pagi ini, Azrin? Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini Kakak Tilam datang lagi lah. Muncul lagi. Muncul lagi kan. Dan hari ini ada sesuatu yang istimewa untuk semua pendengar atau penonton kita hari ini. Jadi saya kira rugilah kalau mereka tak rebut sekali lagi peluang yang Organic Mattress tawarkan. Saya datangkan khas daripada Kemunting Taiping Perak di depan kaca TV anda. Okey, biasa saya cerita je. Hari ini saya bawa sampel untuk saya lihat, pertontonkan kepada anda bagaimana rupa bentuk tilam kita nanti. Okey, tilam yang bakal anda miliki. Okey, jadi hari ini kita menawarkan sekali lagi happy hour. Sebenarnya Ismail, hari itu 31 kita dah datang tahu buat happy hour. Saya buka untuk 100 unit. Tak sampai sejam dah habis. Ya Allah, ini kalau buka sehari rasa tak sampai sejam ni, tak sampai 10 minit rasa. Betul. Sebab apa? Sebab satu, harganya 3 kali ganda lebih rendah daripada harga asal. Memang anda takkan dapat di mana-mana dengan kualiti yang anda tengok sekarang ni. Okey, dan ada yang tanya saya juga, yang akan saya dapat nanti kecil ini ke? Bukan. Bukan. Size queen. Ini sampel je tahu. Ini sampel saya bawa hari ini. Size queen 5 kaki. Okey, tapi kita boleh ketebalan itu, inilah ketebalannya. Betul. Seperti apa yang anda lihatlah, ketebalan 10 inci. Jadi jom kita tak nak buang masa. Sebab ada yang tertanya-tanya berapa harganya tu, 3,000 lebih ke 4,000 lebih ke? Kalau anda lihat harga asal untuk tilam ni, queen size setebal 10 inci yang mana materialnya bonus spring. Tilam yang sangat kualiti, sangat selesa, di samping tu bantu untuk keselesaan bahagian tengkuk, belakang pinggang, pinggul paha dan kaki anda. Pasti tidur lena. Okey, daripada harga anda tengok dekat sini, RM1,500. Okey. Turun jadi berapa? Turun jadi RM399 sahaja. Memang ramai yang tak percaya, betul ke ni? 99, betul ke ni? Saya pun dah tanya, betul ke ni? Betul ke ni kan? Itu yang tak sampai sejam dah habis tu. Okey. Jadi inilah harganya, tapi bukanlah harga yang kita buka untuk setiap hari. Saya buka hanya untuk 100 unit yang pertama. Siapa cepat, dia dapat. Untuk sekarang? Untuk sekarang. Cumanya syarat anda tempah dan terus buat bayaran terus ke akaun kami, dan bila kita dah terima bayaran, barulah kita proses untuk buat tilam yang mereka tempah lah. Sebab apa kita buat macam tu? Macam sekarang kan ada macam yang tengah mengalami situasi banjir kan. Lepas banjir biasanya kita nak tukar tilam barulah. Okey, dan mungkin keadaan sekarang ni mungkin mereka tak bersedia lagi untuk terima tilam baru kan. So mereka boleh booking, buat bayaran, dan mereka boleh request date bila mereka nak untuk kita hantar tilam tu lah. Tapi syaratnya tempah dan bayar terus sekarang. Betul. Okey, jadi hanya 100 unit. Anda nak bayar petang pun tak ada masalah. Cumanya siapa cepat dia dapatlah. Kalau petang tu rasa dah tak ada dah tu. Dah tak ada sebab kemarin pun tak sampai sejam memang dah habis. Tu pun banyak lagi panggilan yang minta kita kan memang request, tapi memang kita dah janji 100, production kita hanya keluarkan 100 sajalah. Okey, ini untuk tilam bonus spring. Manakala untuk tilam pocket spring pula, kalau biasa pocket spring memang kalau paling rendah dekat pasaran untuk ini. Untuk ini pocket spring, kalau biasa memang kita tengok dengan harga 3,000 lebih, 4,000 lebih lah. Memang harga asalnya pun 3,500. Kalau anda nak beli secara COD, memang kita jual dengan harga 3,500. Tapi hari ini untuk happy hour promo, kita bawakan dengan harga serendah 999. Ini pun harga masih orang kata tak masuk akal lah kan. Lebih daripada separuh ni. Betul. Kan? Saya pun tak tahulah management kita ada untung ke tak ada. Allah. Daripada 3,500 ke 999. Betul, sebab materialnya anda akan dapat sebiji macam gambar. Kita tak guna kain yang biasa tau. Kita guna kain knitted fabric, kain tenunan benang halus tanpa cetakan warna kimia. Dan bahagian tepi ni kita gunakan fabric yang
warnanya berbeza untuk menampakkan tilam ni lebih cantik kan. Kalau kita tekan dengan design dia lagi mana nak dapat macam ni. Betul. Kalau yang penting kan tengok 10 inci ya. Lagi tangan saya ni pun lagi tinggi daripada ukuran jari saya ni. Jadi memang tebal, selesa, lembut. Perfect. Betul. Kenapa habis tak sampai sejam Ismail? Sebab seorang beli sampai 3, beli sampai 5. Oh, boleh beli lebih daripada boleh beli lebih. Janji siapa cepat dia dapat. Sebab kita buka terhad kepada 100 unit. Jadi yang mana nak dapatkan tu, terus call kami, terus WhatsApp kita lah, lebih senang sebab panggilan agak banyak kan. Okey, anda boleh WhatsApp kami sekarang di 013 584-0288. Okey, 013-584-0288 plus perhantaran percuma. Tempahan, bayar dan terus anda hantarkan resit kepada kami. Kita akan proses dan tempoh perhantaran antara 10 ke 14 hari. Plus dengan jaminan selama 10 tahun. Wow, ini memang betul-betul nak bagi harga orang kata harga rahmah ni kan. Ya, istimewa kita bawakan untuk SPM sahaja. Ini baru edisi kali kedua. Selepas ini saya tak pasti sama ada pihak pengurusan kita nak buat lagi ke tidak sebab tak tahulah ada untung ke tidak kan. Sebab ini harga yang memang orang kata memang tak pernah kita habis murah lah kita boleh bagi kepada anda dengan kualiti yang sebegini. Plus dengan hantar percuma di seluruh Semenanjung kecuali Sabah dan Sarawak. Okey, ini untuk badan anda. Untuk kepalanya pula apa yang kita sediakan? Kita bawakan bantal yang mengandungi 16 jenis herba di dalamnya. Kalau Ismail tengok dekat bahagian hadapan ni ada 16 line. Ini kita gunakan herba-herba yang berbeza. Okey. Mungkin kalau anda boleh lihat dekat sini kita ada bantal yang dibuat daripada polyester fiber yang mana ini antara 16 herba yang kita guna. Okey, antaranya ada black pepper, pearl barley, rose, Arabian jasmine, semua ada dekat bahagian hadapan. Baunya tidak busuk, baunya untuk mengurangkan orang kata stres seharian bekerja kan, kita baring ada sedikit bauan yang menenangkan. Betul, itu dia, tapi itu dia lembutnya, ya Allah. Betul. Ini kalau saya tidur ni berapa jam tidur. Betul. Jadi harga seunit 99, tapi kalau anda order dan terus buat bayaran, happy hour promo hanya tinggal 39.90 sen sahaja untuk seunit termasuk dengan pos. Dan sama juga hanya di Semenanjung Malaysia sahaja. Untuk Sabah Sarawak insya-Allah nanti kita akan buka. Sekali lagi harganya daripada 99 ke 99 ke RM39.90 untuk satu piece. Okey, tak pernah kita jual dengan harga ni. Jadi itulah saya nak highlightkan sekali lagi kepada penonton SPM pada pagi ni, anda sangat-sangat bertuah kalau beli sekarang. Jangan tunggu besok sebab saya kira harga daripada 1,005 kita nak bagi 399 ni memang susahlah kita nak bagi. Unbelievable. Ya, sebab kualitinya. Sebab tu kita berani janji ketahanan sehingga 10 tahun. Kalau kita bagi tilam biasa, saya pun tak berani simpan untuk tempoh ni. Okey, jaminan 10 tahun ni apa yang terkandung dalam jaminan? Okey, terkandung dalam jaminan sekiranya spring kita patah. Spring kita orang kata terlalu lembut, tilam membentuk lekuk, itu yang kita jamin lah. Okey, tapi setakat yang kita buat research, so far kita pun dah pakai okey. Okey, sebab tu kita berani bagi kepada anda. Jadi sebab kita pun dah 27 tahun nak masuk 28 tahun dalam bidang penjualan tilam. Sebenarnya kita ada banyak lagi jenis tilam di Organic Mattress. Cumanya untuk maklumat lanjut anda boleh terus hubungi kami di 013-584-0288. WhatsApp sekarang ke nombor tersebut untuk lakukan tempahan. Dan terus buat bayaran untuk booking yang mana satu, sama ada yang 399 ke, yang 999 ke ataupun untuk bantal. Okey, yang 399 ni apa nama tilam ni? Okey, yang ni Organic Spring Bonnell. Organic Spring Bonnell. Yang
Yang ni organic spring, organic pocket spring. Organic pocket spring. Yes. Yang ni gegelung springnya lebih besar, yang ni gegelung springnya kecil-kecil dan penuh lah. Okey, kalau dah order tilam mesti dah order bantal sekali kan? Betul. Boleh order sekali ya? Boleh order sekali lebih better sebab harga ni takkan dapat lain hari. Okey. Jadi ambil je semua sekaligus kan. Tak ada had pembelian. Tak ada had pembelian. Siapa cepat dia dapat penghantaran di Semenanjung dan anda boleh terus tempahlah ke nombor 013-584-0288 dan terus buat bayaran. Okey, yang tempoh hari katanya jual dalam tak sampai sejam habis semua. Ya, betul. Okey, lepas tu back to harga asal lah. Back to harga asal. Kalau dah habis stok limit tu kita dah tak boleh produce lah. Jadi kita kena keluarkan dengan harga asal. Okey. Yang tilam ini daripada 1,500 jadi 399. Yang ini 3,500 menjadi RM999. Betul. Yang ini yang saya pegang ni dan juga bantal ini daripada RM99. Kita bagi harga yang harga runtuh ni. Betul. RM39.90. Betul. Okey, sekali lagi mungkin nak ajak penonton-penonton kita luangkan masa yang berbaki ini untuk mendapatkan di manakah boleh WhatsApp dan juga nombor yang boleh dihubungi. Okey, jadi untuk tempahan dan pertanyaan anda boleh WhatsApp kami di 013-584-0288. Buat tempahan, terus buat bayaran, nyatakan berapa unit yang anda nak dan akan kita proses selepas bayaran diterimalah. Tempoh penghantaran antara 10 hingga 14 hari. Penghantaran tidak dikenakan sebarang charge dan jaminan kami bagi. Tilam ni bukanlah sekadar kita nak buat promo semata-mata, tapi kita nak bagi anda rasa selesa bila tidur di atasnya. Itu yang penting sebab kita nak anda dapat tidur yang lena, tidur yang berkualiti dan bangun pagi pun rasa lebih fresh lah. Dan untuk tempahan tilam yang lain anda boleh ajukan di nombor talian yang sama. Sekali lagi 013-584-0288. Okey, kalau nak tidur yang lena dan juga tidur yang lebih berkualiti, dapatkan tilam dan juga bantal anda daripada Fame Shopping. Terima kasih Azlin, dan juga itu nombor dan juga website serta TikTok dan juga Facebook yang boleh anda hubungi. Terima kasih. Dapatkan sekarang 100 yang terawal. 100 unit yang pertama sahaja. Okey, dan terus bayar. Terus bayar. Okey, terima kasih Azlin bersama dengan kami. Okey, kita nak ke bingkisan untuk kita saksikan bersama dengan anda dan juga kita kongsikan bersama dengan anda di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Menyelongkar khazanah budaya di Bintulu boleh dikatakan takkan habis jejaknya. Pelbagai keistimewaan dari pelbagai etnik dan budaya kami perolehi. Antaranya keistimewaan kain sarung tenunan masyarakat Iban. Meski tinggal di Bandar Bintulu dan mengusahakan perniagaan barangan tradisi di sini, penenun Ngepan Iban, Puan Sudan Rumah membawa kami ke rumah panjang atau rumah panjang moden di Subau. Jenis benang kapas, proses tenunan atau ngarap ini dilakukan dengan teliti bagi memenuhi kehendak pelanggan. Setelah lawatan yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong bulan lalu membuatkan wanita berusia 62 tahun ini tidak menang tangan menerima tempahan yang tidak putus-putus dari seluruh negara. Memerlukan kira-kira 2 minggu bagi menyiapkan satu helai sarung. Penggunaan kayu keras yang diracik membentuk kepingan dan buluh berbentuk bulat. Pembuatan ini tidak menggunakan sebarang mesin tenunan, namun kesemuanya menggunakan kreativiti dan skil tangan. Belajar kami. Mula-mula memang kami buat untuk sendirilah. Dulu-dulu saya selalu ikut orang menari sama Sri Trena. Tapi cari-cari saya punya barang kuat susah betul. Lepas tu kemudian saya suka betul ngikut orang buat ini. Lepas tu
Kami orang dulu, aku belajar dulu dekat Miri. Dia kami punya transfer pergi Bintulu. Lepas tu Jepun dulu banyak kerja dekat Kedorong ya. Lepas tu dia orang tengok saya buat banyak-banyak, itu orang suka. Kalau dia balik, semua orang mau beli semua dulu. Tapi dulu tidak macam sekarang lah, masih murah. Karena itu benang tu murah dulu. Sekarang benang sudah mahal. Saya pun jual pun mahal juga. Dulu tidak ada susah sikit lah saya jual. Karena dulu tidak ada telefon dulu. Kalau orang ada pergi rumah panjang, dia orang tengok beli. Sekarang sudah ada telefon canggih tu, semua tahu semua. Sekarang ya online. Orang pun tempah kena online. Tempah. Kalau tak tempah saya agung sampai dekat kami punya rumah panjang tu. Saya punya barang tu sarung beli 6 lai orang beli dia. Sudan sudah mula menjalankan perniagaan ini sejak lebih 30 tahun lalu dan kini kain karab atau tenunannya telah mula menerima tempahan dari negara jiran seperti Brunei. Ini kalau Iban cakap ini pucuk rebung. Ini orang cakap bunga lalamba. Yang ini orang cakap tu sulam Melayu. Dari buku Melayu. Ni kalau Iban cakap ni memang original Iban lah, okey lah. Iban cakap. Kalau Iban cakap yang bunga ini macam ini buah es. Kalau kami orang buat kuning dengan hitam ke tepi ini macam Sarawak punya kerap. Kalau tak ada kuning dengan hitam, bukan Sarawak punya kerap. Saya turut dipakaikan sepersalinan kelengkapan tarian hasil kraf tangan penduduk di rumah panjang ini seperti manik, kain sarung serta kain selepang yang juga merupakan pakaian tradisi penari Iban. Saya sekarang ni berada di rumah panjang Sebau bagi melihat sendiri penghasilan tenunan kain yang saya pakai pada waktu ini. Apa yang saya pakai, apa yang saya dipakaikan sebenarnya adalah satu set untuk penari yang berbangsa Iban yang berada di rumah panjang ini. Dan yang menariknya, saya mahu menunjukkan pada anda ini adalah antara motif yang disediakan oleh penghuni rumah panjang ini sendiri dengan menggunakan bambu dan juga buluh dan juga benang. Tapi kalau anda nak tahu yang ada kat tangan saya ini adalah corak-corak yang menggunakan motif flora ataupun tumbuh-tumbuhan yang kebanyakannya boleh didapati di sekitar kawasan ini seperti pucuk rebung dan sebagainya. Dan ada lagi satu ini yang saya nak tunjuk. Ini antara yang paling mahal lah kata menurut pembuatnya. Ini menggunakan lebih 91 buluh dan kain seperti ini dijual dengan harga RM1,800. Jadi untuk yang sukakan dengan motif flora dan juga fauna, yang sukakan kain tenunan menggunakan tangan, anda boleh dapatkannya di sini. Macam-macam. Dah kawal makan, dah bersenam, dah beraktiviti. Tapi susah nak dapatkan bentuk badan menawan. Rupanya pemakanan saya tak seimbang. Saya tak ambil fiber mencukupi. Terus saya amalkan Orange Fiber Extra via Asia. Diperkaya dengan psyllium khas, Garcinia cambogia, inulin dan macam-macam lagi. Rasanya pun sedap. Sekarang boleh nikmati makanan dan bebas beraktiviti. Tak perlu risau dah. Jangan lupa dapatkan Apple atau Orange Fiber Extra. Pastikan via Asia, baru beli.
Ya, ramai yang inginkan berat badan yang ideal dan juga gaya hidup yang seimbang tapi tak tahu bagaimana. Jadi hari ini saya bersama dengan pengasas VRC Cosmetic and Healthcare Datuk Azri Muhammad Razi untuk berkongsi bagaimana sebenarnya nak dapatkan berat badan yang ideal. Assalamualaikum Datuk. Salam, sihat Syafiqah? Sihat, alhamdulillah. Cantik langsing hari ini. Tapi saya nak lagi cantik, lagi langsing. Macam mana ni tak Datuk? cukup langsing lagi? Belum. Okey, terima kasih Syafiqah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton sahabat Malaysia. Syafiqah, saya kira, saya pasti semua orang sebenarnya suka makan. Syafiqah pun mesti suka makan. Ya, hari-hari nasi kandar tu. Tu yang paling bahaya. Sebab apa ya? Ramai antara kita yang suka makan makanan sedap tetapi tidak menitik beratkan ya. Soal penjagaan kesihatan dan sama juga Syafiqah, ramai antara kita yang tidak mengamalkan pemakanan sihat Syafiqah. Jadi hari ini saya bawa satu solusi untuk anda. Sebab apa ya? Satu pembacaan saya Syafiqah, 6.9 juta wanita di Malaysia adalah obesiti dan sebenarnya hampir satu daripada dua orang rakyat Malaysia, satu daripada dua orang rakyat Malaysia yang berlebihan berat badan. Dan Syafiqah, sebenarnya 11.5 juta individu dewasa adalah juga obesiti Syafiqah. Dan saya kira perkara ini sangatlah membimbangkan sebab apa, kalau kita berlebihan berat badan ni Syafiqah, sudah tentu kita kadang-kadang boleh diancam dengan pelbagai masalah kesihatan, penyakit dan sebagainya, penyakit-penyakit yang berangkai Syafiqah. Jadi hari ini saya bawakan rangkaian produk VRC yang dah lama kat pasaran Syafiqah, dah lebih 10 tahun alhamdulillah mendapat sambutan yang hebat daripada pengguna-pengguna yang amalkan. Mereka boleh capai bentuk dan juga berat badan yang ideal, mereka boleh kekal aktif, kekal bertenaga dan paling penting Syafiqah, pergerakan mereka juga sihat. Sebab apa, kadang-kadang kalau kita ni berlebihan berat badan terlalu berat, obesiti dan sebagainya, nak bergerak pun susah pergerakan kita terbatas, tak kurang juga Kadang-kadang kalau kita tengok ramai antara kita yang kadang-kadang nak solat pun kadang cepat letih, lesu, tak bermain dan sebagainya. Jadi hari ini Syafiqah kalau kita tengok corak pemakanan kita juga kena amalkan pemakanan yang sihat, gaya hidup yang seimbang, tu paling penting. Dan kalau kita tengok juga ramai antara kita Syafiqah yang dah cuba macam-macam kaedah diet, dah buat Atkins diet, dah buat keto diet, dah buat intermittent fasting, tapi masih lagi susah nak capai bentuk dan juga berat badan yang ideal. Sebab apa, kalau tengok dalam kita punya pola pemakanan, tidak mengamalkan pengambilan serat yang mencukupi. Dan sebenarnya serat yang mencukupi adalah 20 hingga 30 gram setiap hari. Walau bagaimanapun, ramai di antara kita kajian mendapati rakyat Malaysia hanya mengamalkan sekitar 6 gram serat sahaja setiap hari Syafiqah. Dan kalau tengok kat TV corak pemakanan kita makan makanan yang tinggi karbohidrat, lepas tu makanan yang bergoreng, berminyak tambah lagi dengan minuman manis, bergas dan sebagainya Syafiqah, yang mana saya kira perkara ini memang sebenarnya sangat-sangat menyokong anda untuk kata orang tu mendapat berat badan yang berlebihan ataupun obesiti. Dan saya kira kalau perkara ini berlaku sebenarnya sangat-sangat membimbangkan. Sebab apa, tambah-tambah lagi kalau golongan wanita tambah lagi kita bila dah berusia 30 tahun ke atas Syafiqah, saya percaya dan pasti semua orang akan ada masalah kadar metabolisme yang semakin merosot dan semakin menurun Syafiqah. Badan mudah dan cepat sangat naik. Lepas tu paling penting dan membimbangkan, sebab apa, kalau wanita susah nak berfashion Syafiqah. Ya, betul. Kadang-kadang terpaksa pakai baju yang besar-besar. Betul tak Syafiqah? Betul. Lepas tu susah nak pilih baju, pemilihan warna dan sebagainya. Dan saya kira kalau tengok kat TV Syafiqah ramai antara kita yang ada masalah tersebut. Dan salah satu cara untuk mengatasinya, anda kena dapatkan pemakanan yang sihat seimbang, serat yang mencukupi, seperti apple dan juga orange fiber extra kat TV ni Syafiqah. Orange fiber extra ni saya sangat cadangkan. Kalau anda berat badan melebihi 70 kg, dapatkan orange fiber extra ni sangat-sangat membantu anda untuk mencapai bentuk dan juga berat badan yang ideal, membantu proses diet lebih senang, lebih cepat proses diet anda tu Syafiqah. Dan rasanya juga sangat-sangat sedap. Paling penting menggunakan serat psyllium khas, yang mana kesan awal 4 hingga 8 jam pengambilan, anda akan ketandas untuk menyingkirkan segala lebihan makanan tak terhadam. Syafiqah, bila kita dah minum fiber Syafiqah kalau boleh kita juga kena sertakan pemakanan yang sihat, gaya hidup yang seimbang Syafiqah. Itu lebih cepat membantu anda untuk mendapatkan berat badan yang adil. Dan Syafiqah, sebenarnya kalau anda bersenam Syafiqah ataupun kita berjalan yang mana saya kira lagi cepat bantu proses pembakaran kalori, lagi mudah untuk anda turun berat badan. Dan sebenarnya Syafiqah, apple fiber extra ni saya sangat cadangkan untuk anda yang ada berat badan kurang daripada 70 kg. Kalau kurang 70 kg, dapatkan apple fiber extra ni, harga dia RM35. Orange fiber extra ni harga RM40. Yang mana seperti saya katakan kedua-duanya mampu memberi kesan yang cepat, 4 hingga 8 jam pengambilan. Anda amalkan, anda akan ketandas untuk menyingkirkan segala lebihan makanan tak terhadam. Semua itu akan disingkirkan melalui proses perlawasan Syafiqah. Dan sebenarnya Syafiqah, saya juga nak tunjuk kepada penonton dekat Sahabat Malaysia ni, kat tangan saya ni Syafiqah. Kalau anda lihat kamera mungkin boleh fokus, nampak tak? Ini adalah pengguna kami yang mana kalau sebelum ni Syafiqah dia comel lah Syafiqah berat badan dia berlebihan. Tapi 90 kg 90 kg. Tapi lepas dia minum orange fiber, nampak tak? Dia boleh capai bentuk dan juga berat badan yang lebih ideal, nampak tak? Ini orang yang sama tu. Ya, orang yang
sama Syafiqah. Nampak tak? Sebelum ni dia lebih sihat, lebih bulat ya muka dia, tapi lepas diamalkan dia nampak lebih, kata orang tu, lebih seimbang lah berat dia Syafiqah. Berat badan lebih ideal. Ini pengguna lelaki. Dan kita juga ada pengguna wanita Syafiqah. Nampak tak akak ni? Sebelum dia amalkan dia, nampak tak berat badan dia nampak lebih besar. Lepas dia amalkan orange apple fiber, nampak tak? Berat badan dia lebih seimbang. Ini antara pengguna kita. Nampak tak? Ini pengguna wanita. Sebab tu saya katakan ya, kalau anda lelaki ataupun wanita yang kadang-kadang dah cuba macam produk Syafiqah, kadang-kadang ya, beli produk online Syafiqah, ada kesan sampingan, rasa berdebar, pening-pening dan sebagainya, anda tak perlu risau sebab apa, serat ataupun fiber BASIA ni yang mana kesannya sangat-sangat selamat, mudah untuk anda amalkan, tak ada kesan-kesan sampingan semua Syafiqah. Dan sekarang ni saya nak buat demonstrasi kepada anda semua Syafiqah. Saya bawa serat ni, Orange Fiber Extra ni, yang mana dalam gelas ni ada minyak kat bahagian atas ni, saya tuang je. Kalau anda dapat lihat ya, kurang daripada 30 saat, bahagian yang dekat atas tu, minyak-minyak tu semua dia akan diserap ya oleh fiber ni, dia akan turun kat bahagian bawah. Sebab tu saya kata kepada anda ya, pengambilan serat ini sangat-sangat penting ya, membantu proses diet anda lebih cepat, lebih efektif dan juga kata orang tu membantu proses penghadaman, membantu pembakaran lemak ya. Sebab apa, ada gasnya Kambogia, bahan-bahan terbaik ni seperti citrus aurantium sangat-sangat baik untuk kesihatan usus anda. Dan sebenarnya Syafiqah, kalau ikutkan ya, apple fiber dan orange fiber ni kita menggunakan serat tidak larut, Psyllium Husk ya. Jadi kadang-kadang ada pengguna yang kadang-kadang dia rasa risau ataupun susah nak amalkan. Sebab apa, kadang-kadang kalau dibiarkan lama dia akan kembang. Sebab tu kalau saya lepas saya bancuh, saya shake, saya terus minum. Saya cepat. Tapi Syafiqah, sekarang ni saya juga dah keluarkan satu lagi perisa terbaru, perisa nenas. Yang ni kita gunakan, nampak tak, dah termendak ke bahagian bawah. Sebab tu saya katakan 4 hingga 8 jam pengambilan anda akan ketandas untuk menyingkirkan segala, kata orang tu, kita makan macam-macam, makanan berminyak semua dia akan serap, dia akan keluar melalui proses pelawasan kita Syafiqah. Dan terbaru Syafiqah, saya dah keluarkan perisa baru yang ni rasa dia lagi sedap. Kita guna serat larut, inulin. Ini dia detox ni, dan sebenarnya detox juga adalah produk terbaru, rasa nenas, harga dia pun mampu milik RM36. Ada 10 sachet Syafiqah. Dan paling penting dalam ni juga ada formulasi kita guna Kionithrimi yang mana ianya adalah chitosan. Pernah dengar tak chitosan? Chitosan ni sangat bagus sebab apa, ianya dapat membantu menurunkan paras kolesterol berlebihan dalam tubuh badan. Sebab tu kalau anda yang mungkin ada masalah kolesterol, nak diet juga, dapatkan detox ni, rasa nenas, RM35. Dalam ni juga Syafiqah ada ekstrak sena dan juga biji chia seed. Dan sekarang ni mungkin kita boleh tengok ya, paparkan testimoni yang dah gunakan produk detox ni. Jom kita saksikan. Masalah susah lawas dan sembelit. Kadang-kadang tu, ambil masa 20 minit dalam tandas. Sejak saya minum detox BASIA ni, penghadaman dan pembuangan saya lebih baik. Yang bestnya, rasa pun sedap. Setiap hari ke tandas, badan pun rasa ringan. Tak ada lagi masalah paru buncit. Jom dapatkan detox BASIA. Pastikan BASIA baru beli. Ya Syafiqah, terima kasih. Dan sebenarnya kalau kita cakap pasal masalah kolesterol berlebihan dalam tubuh badan Syafiqah, sebenarnya pada minuman serat, kalau kita tengok ya, satu kajian terbaru ya, saya dapati dalam akhbar utusan, 62.1% rakyat Malaysia sebenarnya yang disaring oleh Perkeso ya, di antara 600,000 orang, 62.1% daripada 600,000 orang Syafiqah, ada masalah kolesterol berlebihan dalam tubuh badan. Dan saya kira 42% itu obesiti dan juga ya ada masalah kesihatan seperti kardiovaskular, jantung dan sebagainya Syafiqah. Jadi formulasi Pati Halia ni menggunakan halia bentung Syafiqah yang mana sangat baik. Kita ketahui khasiat halia ni dapat membantu untuk merendahkan paras kolesterol berlebihan dalam tubuh badan, dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan ya, serta menyihatkan tubuh badan. Dan sebenarnya Pati Halia Extra ni saya sangat cadangkan ya, anda amalkan ya waktu pagi ataupun waktu malam, sekali sehari dah cukup. Yang mana dalam ni kita gunakan halia bentung ya, halia hitam, bawang putih tunggal ya, yang mana herba-herba ni sangat-sangat terbaik untuk anda ya, yang mana nak buang lebihan angin tubuh badan, kadang-kadang kerap angin Syafiqah ya, masalah kolesterol yang paling baik, dan juga dapat membantu menyihatkan kesihatan dalaman kita Syafiqah, melancarkan peredaran darah ya. Sebab tu Pati Halia Extra ni Syafiqah adalah produk terbaru BASIA yang mana harga dia RM65 je, sangat-sangat mampu milik untuk anda yang mana yang nak kekalkan badan yang sihat, cergas bertenaga. Dapatkan Pati Halia ni Syafiqah, saya kalau minum Pati Halia ni waktu malam, saya akan kerap membuang angin. Itu dia. Dan yang terakhir Syafiqah, saya juga hari ini ada lotion panas asli. Yang ni lotion urutan untuk anda ya, kadang-kadang mungkin kebas kaki, lengkung-lengkung badan. Lepas tu kadang-kadang mungkin nak kurangkan rekahan dekat perut ya, ada selulit dan sebagainya, stretch mark. Boleh dapatkan lotion panas asli ni, harga dia RM26 sahaja di toko-toko jamu. Dan sebenarnya produk BASIA juga anda boleh beli secara atas salian ya. Ada dekat TikTok Shop, ada di Shopee, ada di Lazada, ada di jombai.my,
@ombuy.my dan juga bagi anda yang mungkin nak konsultasi secara percuma boleh hubungi online kami 1800883990 ataupun boleh terus buat belian di toko-toko jamu berhampiran Syafiqah. Dan jangan lupa ya follow Instagram kami vasia.official. Sekarang ni tertera ya sokis-sokis cemerlang Vi Asia. Boleh beli di toko-toko jamu yang berhampiran juga Syafiqah. Dan juga dengan setiap pembelian rangkaian produk Vi Asia, kita turut salurkan kepada Yayasan Vi Asia, yang mana Yayasan Vi Asia kita juga turut bantu ya mereka-mereka yang memerlukan Syafiqah ya, termasuklah mangsa-mangsa di Palestin ya. Dan jangan lupa follow juga TikTok kami Imbas sekarang, kod QR tertera kat TV. Saya kira dengan banyak perkongsian-perkongsian saya juga di TikTok Vi Asia. Dan anda juga boleh buat pembelian di sana Syafiqah, insya-Allah. Jadi kepada anda ingin mendapatkan berat badan yang ideal dan juga gaya hidup yang seimbang, terus saja mendapatkan produk daripada Vi Asia. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Sama-sama, insya-Allah jumpa lagi. Bersama dengan kita hari ini, bolehlah kita cuba Ismail. Pastikan Vi Asia baru beli. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Okey, kita berakhir di sini Syafiqah. Iya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami bermula jam 8 hingga 10 pagi ini. Saya Syafiqah Ishak. Saya Ismail Adnan. Dengan itu, terima kasih bersama kami. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Dari sungai hingga ke segara Palestin. Pasti merdeka. InsyaAllah. Amin. Engkau yang